Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita berpada muka surat 197, ya, peperangan Bani An-Nadir, ataupun kalau kita wasalkan, peperangan Bani Nadir, ya. Jadi kabilah Bani Nadir ni. Kabilah Bani Nadir ini merupakan salah satu kabilah Yahudi lah yang mereka ini adalah apa kita panggil tentera-tentera, ya, yang sentiasa bersedia untuk menghadapi musuhnya, ya. Kebanyakan mereka adalah petani, ya, mereka duduk di kawasan dekat dengan Masjid Quba. Maknanya di Madinah tu, ya, mereka kalau apa ni downtown Madinah tu dekat dengan downtown Madinah ni, dekat dengan Masjid Nabawi, rumah Nabi dan para isteri baginda, ya. Ada Bani Qainuqa, mereka ni peniaga di pasar basah, pasar kering Madinah. Kalau Bani An-Nadir, mereka ni petani, ya, dan mereka sentiasa bersedia untuk berperang, ya. Mereka ni ahli perang lah, ada kemahiran berperang berbanding dengan Bani Qainuqa. Jadi dalam peperangan Bani Nadir, ya, ya Allah, alangkah buruknya kesudahan perbuatan khianat, ya. Jadi perbuatan khianat ni, ya. Jadi perbuatan khianat ni adalah apa? Perkara yang berkaitan dengan kutipan duit untuk blood money, ya, ataupun kita panggil sebagai apa? Ya, kita panggil sebagai diat, ya, kerana dua orang sahabat Nabi telah tersilap bunuh, ya. Tersilap bunuh dua orang daripada Bani Amir. Kerana mereka menyangka yang dua lelaki daripada Bani Amir itulah yang terlibat, ya, di dalam apa? Ya, yang terlibat di dalam apa ni membunuh, ya, para sahabat Nabi, ya, yang dihantar untuk apa ni berdakwah di Bir Maunah, ya. Jadi apa kita panggil, ya, orang-orang Bani Nadir, ya, mereka uh, menyuruh Nabi kalau nak minta bantuan daripada mereka, nak kutip duit blood money daripada mereka, ya, maka hendaklah, ya, apa ni Nabi datang sendiri ke kampung mereka. Jadi mereka ni nak ada niat jahat sebenarnya nak bunuh Nabi, ya. Kerana kita tahu dalam sesebuah negara, ya, apabila ada kesilapan, ya, ada orang yang terbunuh, maka si pembunuh, ya, ataupun keluarganya kena membayar diat. Dan diat itu kalau satu orang dibunuh ialah 100 ekor unta. Ya, tuan-tuan boleh bayanglah 100 ekor unta. 1 ekor unta pun 20,000, ya, ringgit Malaysia harga semasa. Mungkin lebih lagi. Kita ambil lah 20,000. Jadi 20,000 kali 100 dah 2 juta, tuan-tuan. Ya, nak bayar 2 juta tu siapa yang mampu? Ya, kalau individu tu tak mampu, keluarganya. Kalau keluarganya tak mampu, satu kampung dia kena bayar. Kalau tak mampu juga, satu negara Islam Madinah. Termasuklah orang-orang Yahudi, orang munafik pun kena bayar juga. Ya, sebab itu ini sebagai satu bentuk undang-undang, ya, yang menyebabkan kita akan merasa bertanggungjawab kalau sesuatu jenayah berlaku, ya. Maknanya kita tidak boleh sekadar tak boleh sekadar berlepas tangan, tak boleh. Kalau kita tengok sesuatu perkara berlaku sebelum berlaku pembunuhan, ya, berlaku kecederaan dan sebagainya, kita kena halang. Ya, kerana apa? Kerana nanti kalau berlaku pembunuhan, ya, berlaku orang tercedera, kita yang melihat tidak melakukan apa-apa juga bertanggungjawab untuk membayar diat, ya. Jadi kita cepat-cepat halang, ya, sesuatu jenayah itu sebelum berlaku. Jadi apa ni Bani Nadir kononnya mereka nak bayar, dia minta Nabi datang, ya. Jadi kadang-kadang, ya, umat berada dalam keadaan yang aman dan selesa sehinggalah sebahagian pemimpin mereka melakukan pengkhianatan. Jadi kalau kita tengok daripada masyarakat, maknanya komuniti Yahudi, ya, sebahagian mereka masih berpegang kepada piagam Madinah. Maknanya mereka ini masih lagi merasa bahawasanya, ya, mereka kena patuh, ya, kepada pemimpin tertinggi Madinah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bayar apa? Kita kata-kata mereka ni ada bayar cukai. Ya, kalau macam kita di Malaysia income tax lah, tak pedulilah orang Islam ke bukan, semua kena bayar income tax. Cuma orang Islam ada kelebihan sebab kita ada satu peruntukan kita panggil zakat pendapatan. Ya, zakat pendapatan setahun. Jadi mereka yang sudah bayar zakat setahun, ya, bakinya nanti barulah mereka lunaskan income tax. Maknanya daripada jumlah income tax yang kena bayar, ya, mereka boleh buat deduction, ya, berdasar kepada berapa banyak zakat yang mereka keluarkan.
Jadi mereka hanya bayar baki saja. Untuk ada orang bukan Islam, ya, kita tak boleh charge zakat pada dia lah. Ya, dia tak bayar zakat. Cuma dia ada benda-benda lain yang dia kena bayar. Ya, jadi maknanya cukai kepala. Ya, jadi cukai kepala tu mereka kena bayar. Ya, dan cukai kepala ni biasa dibayar oleh orang lelaki saja. Orang lelaki yang ada. Jadi secara umum, ya, masyarakat Yahudi ni mereka patuh, ya, kepada perjanjian. Tetapi sebabkan segelintir para pemimpin mereka, ya, yang kita kata apa, ya, yang mereka ini apa ni melakukan pengkhianatan, ya, ada cerita ataupun matlamat buruk, maka yang lain terpalit sama, ya. Pepatah Melayu menyebut kerana apa? Kerana nila setitik, ya, rosak susu sebelanga. Ya, seekor kerbau yang membawa lumpur, yang lain terpalit sama. Ya, itu pepatah orang Melayu dan tepat kita kata, ya. Kerana yang menjadi nila dan yang menjadi kerbau yang terpalit tadi adalah pemimpin dia, ya. Jadi bila para pemimpin rosak, maka kesan akan dirasai oleh orang-orang bawahan, ya. Dengan itu akibat kejahatan mereka terpaksa ditanggung bersama dan membuatkan mereka, ya, terhalau daripada tanah air. Kerana kita tahu, ya, Bani Nadir ini mereka sudah tinggal di apa kita panggil di Quba, ya, antara Quba dengan downtown Madinah tu sejak zaman berzaman. Ya, kalau kita ambil hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya, kita tahu bahawasanya Nabi pernah sebut ketika mana Nabi Musa datang melakukan haji di Baitullahil Haram bersama dengan apa ni Bani Israel. Dalam perjalanan pulang mereka singgah di Madinah, ya, di Yasrib pada masa itu, ya. Tak tahu nama zaman Nabi Musa dulu, kita tak tahu apa nama, tapi tempat lokasi yang samalah, ya, yakni apa ni Al-Madinah sekarang, ya, kalau dulu Yasrib. Sebahagian daripada mereka apabila dengar Nabi Musa bagi tahu di sinilah, ya, dijangkakan akan dilahirkan, akan dikeluarkan, akan diutus Nabi akhir zaman. Ya, memang betul lah, walaupun Nabi tu orang Mekah, tapi keturunan Nabi datang daripada Madinah juga, daripada Khazraj. Ya, sebab moyang Nabi, ya, ataupun nenek Nabi. Nenek Nabi maknanya isteri kepada Abdul Muttalib. Ya, apa atas lagi moyang dia, maksudnya mak kepada Abdul Muttalib. Ya, sebab bapa Abdul Muttalib Hashim. Hashim tu berkahwin dengan seorang perempuan, ya, namanya ialah siapa namanya, ya, dia Salma binti Amru, ya, Salma binti Amru. Beliau adalah seorang wanita Khazraj, ya, daripada Madinah, daripada Yasrib. Jadi dia berkahwin dengan Hashim, dapat anak, nama anak tu ialah Syaibah, ataupun kita kenali sebagai siapa, ya, sebagai apa ni apa sebagai Abdul Muttalib. Jadi kalau kita nak kira asal usul Nabi sudah tentu bukan daripada Mekah semata-mata, ya. Moyang Nabi Hashim betul orang Mekah, ya, tapi isterinya Salma binti Amr daripada Madinah. Jadi it's a combination lah, ya. Nabi ni orang Mekah, at the same time Nabi juga orang Madinah asal usul. Sebab itu pada malam apa ni Isra', ya, ketika Nabi diisra'kan dan Nabi dibawa, ya, singgah, ya, oleh Jibril di Yasrib, ya. Jibril bagi tahu bahawasanya inilah Darul Hijrah, inilah tempat, ya, Allah akan perintahkan Nabi untuk berhijrah ke sana. Nabi gembiralah, ya, kerana Madinah ni tidak asing lagi bagi Nabi. Even masa mak Nabi sebelum wafat, Aminah binti Wahab, ya, Aminah bawa Nabi, ya, bersama dengan Abdul Muttalib juga Ummu Aiman, ya, yang menemani Nabi berziarah ke saudara mara mereka yang berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, mereka dah ziarah, ya, mak Nabi perkenalkan apa ni, ini Pak Long, Pak Ngah, Pak Uda dan sebagainya, macam itulah lebih kurang, ya. Macam kita jugalah bila kita pergi siapa yang apa kita panggil, ya, siapa yang menjadi bapa saudara kita, sepupu kita yang mana satu, ya. Pak saudara kita, ya. Semua tu ahli keluarga yang lebih dewasa lah yang kena memperkenalkan. Lebih-lebih lagi Abdul Muttalib ikut serta. Ya, Aminah juga ada, Ummu Aiman juga ada. Jadi dalam perjalanan pulang mak Nabi wafat, dikebumikan di Abwa, ya. Maka Nabi dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan Abdul Muttalib. Ya, dan apa ni pengiring-pengiring mereka lah. Ya, sebab itu Nabi dibesarkan setelah kematian ibu Nabi, Nabi dibesarkan oleh Abdul Muttalib, datuk Nabi, selama lebih kurang 2 tahun. Pada usia meninggal Abdul Muttalib. Sebelum Abdul Muttalib meninggal, ya, ketika dia sakit, dia telah memberi wasiat, ya, kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi, yakni abang kepada bapa Nabi Abdullah, ya, untuk apa tuan-tuan? Untuk apa ni menjaga Nabi, ya. Itulah Nabi duduk di rumah Abu Talib
Sejak umur 8 tahun sampailah Nabi usia 25 tahun. Dan yang bersama Nabi juga adalah Ummu Aiman, ataupun nama sebenarnya Barakah, ya, binti Sa'labah, yang merupakan seorang hamba yang ditemui oleh Abdul Muttalib ketika serangan tentera bergajah. Ya, kalau kita tengok syarah ya dalam nota kaki ya, kitab apa ni Syama'il Muhammadiyah, ada cerita ya bagaimana ketika tentera bergajah 60,000 tentera kan. Ya, daripada Yaman yang diketuai oleh gubernur Yaman, ya, Abrahah ya. Jadi Abrahah beliau orang Eritrea, Ethiopia, ya, kulitnya hitam. Orang Yaman tak hitam. Ya, orang Yaman orang Arab. Ya, keturunan Arab. Ya, jadi datang dengan 60,000 tentera. Ketika mereka sampai di Arafah, okey lagi. Sampai di Muzdalifah, masih okey. Kemudian, ketika mereka nak masuk kawasan Mina, pada ketika itulah Allah menghantar Tayran Ababil, ya, membunuh semua tentera, termasuklah nanti, ya, Abrahah dan beberapa pengiringnya yang sempat sampai ke Yaman. Tapi sampai di Yaman, sebaik saja sampai di Yaman, mereka dibunuhlah, mereka terbunuh. Ya, disebabkan kesan daripada apa ni, tarmihim bihijaratin min sijil, hijarah min sijil, batu-batu daripada sijil tadi, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu apa ni, siapa Ummu Aiman ditemui, ya, diambil oleh Abdul Muttalib dan dihadiahkan oleh Abdul Muttalib kepada anaknya Abdullah. Bila Abdullah meninggal, maka Aminah binti Wahab lah mak Nabi yang apa, yang menerima apa ni Ummu Aiman. Masih Ummu Aiman dalam status seorang hamba perempuan, ya. Tetapi nanti ketika Nabi berkahwin dengan Khadijah, ya, mereka telah membebaskan Ummu Aiman. Ya, jadi Ummu Aiman bukan lagi hamba, tetapi dia tetap mempunyai hubungan yang special dengan Nabi. Malah disebut Nabi pernah, ya, Nabi juga memanggil Ummu Aiman dengan panggilan Ummi. Ya, Ummi itu bukan ibu kandung, ya. Kalau ibu kandung walidati. Ya, seperti mana Nabi Isa panggil maknya Maryam ya walidati. Wahai ibu yang melahirkan aku, ibu kandung lah. Tapi kalau Ummi umum, ya, ibu saudara pun boleh panggil Umi, ibu angkat pun boleh, ibu susuan pun boleh, ya, ataupun nenek pun boleh panggil Umi juga, ya, dan seterusnya. Maknanya nak bagi tahu bahawasanya apabila kita menyebut, ya, tentang apa kita panggil, ya, tentang apa ni apa, ya, tentang umum. Maknanya istilah yang untuk merujuk kepada apa tuan-tuan, ya, untuk merujuk kepada apa ni ibu, ya, yang menjaga kita. Tak semestinya dia melahirkan kita. Kalau melahirkan kita ada panggilan special. Boleh panggil Umi dan boleh juga panggil Walidati. Tapi kalau yang bukan melahirkan kita tak boleh. Ibu susu, ibu saudara, ibu angkat, ya, ibu mertua sebagai contoh, ya, ataupun nenek, ya, mereka hanya kekal dengan panggilan Umi secara umum. Okey, ya, itu kalau kita boleh detailkan sedikit. Kemudian apa ni apa ya kejahatan ya orang-orang Bani Nadir memang sudah obvious lah ya kerana ketika Nabi sampai di kampung mereka, mereka tak benarkan Nabi masuk, ya. Nabi dan para sahabat tunggu di luar kota, ada pintu gerbang ditutup. Sebenarnya mereka sedang mesyuarat nak lantik seorang lelaki berbadan besar, angkat batu ke watchtower, ya, dan kemudian apa ni jatuhkan batu tadi supaya menghempap Nabi dan juga para sahabat, ya. Yang penting Nabi terkorban. Itu matlamat mereka. Walaupun ya apa ni apa kita panggil, ya, ada di kalangan pemimpin Yahudi Bani Nadir yang tak setuju. Ya, sebab dia kata Muhammad ni nabi dan rasul. Dia dapat wahyu, ya, sudah tentu Allah akan menyelamatkan dia. Ya, tapi ramai yang kata tak apa, teruskan aja, ya. Seolah-olah mereka nak menafikan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, ya. Dan memang ya Jibril datang bagi tahu Nabi supaya keluar daripada kampung Bani Nadir. Ya, sebab apa? Sebab mereka merancang untuk bunuh Nabi. Dan akhirnya Nabi dengan para tentera kepung, ya, apa ni kota Bani Nadir, sehinggalah mereka dicampakkan perasaan takut dalam hati. Allah campak ar-ru'bah, ya, ar-ru'bu, ya, rasa takut. Kemudian apa yang berlaku, ya, yang berlaku ialah mereka menyerah diri dan mereka dihalau keluar, ya. Bukan lagi boleh duduk di Madinah, tapi mereka berhijrah ke satu tempat di utara Madinah yang kita panggil sebagai Khaybar, ya. Itulah nanti berlaku peperangan Khaybar. Okey tuan-tuan, ya, itu kalau kita boleh detailkan. Jadi apabila kita menyebut tentang apa ni Bani Nadir, ya, memang sinonim dengan perancangan mereka untuk membunuh Nabi. Ya, mereka tinggal berhampiran, ya, dengan kota Madinah. Kota Madinah ni pada masa itu hanya seluas Masjid Nabawi dan persekitarannya sekarang, mana tak luas sangat.
Sebab itu Quba ya, yang kampung Bani Nadir dekat dengan Masjid Quba tu masih dianggap di luar Madinah. Ya, jadi berhampiran saja ya, sebab daripada Masjid Quba pergi Masjid Nabawi 2 batu ya, ataupun 3.2 kilometer, taklah terlalu jauh. Kampung Bani Nadir lebih 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 ke utara lagi. Ya, mana daripada Masjid Quba itu sudah tidak terlalu jauh. Tidak sampai 2 batu ataupun tak sampai dah 3 kilometer. Maknanya dekat sangat. Ya. Jadi mereka mereka tinggal ya berhampiran, tapi lebih dekat dengan Masjid Quba lah ya. Mereka memeterikan perjanjian dengan muslimin yang memberikan jaminan keselamatan. Maksudnya ketika mereka menandatangani perjanjian damai ya, ataupun kita panggil apa ni, Piagam Madinah ya, dengan siapa ya, dengan apa ni, orang-orang Madinah ya, dengan Nabi dan para sahabat, ke apa, tanggungjawab Nabi dan para sahabat adalah untuk menjaga nyawa orang-orang Yahudi. Walaupun mereka tak masuk Islam, tak ada masalah. Mereka boleh tetap menjalankan aktiviti keagamaan mereka. Ya, jadi dalam konteks ini kita kata Islam memberikan kebebasan, ada flexibility. Ya, boleh beramal dengan agama mereka. Ya, cuma mereka tak boleh propagate apa ni, dakwah mereka. Tak boleh jadi apa, pendakwah untuk mendakwah orang Islam supaya masuk agama dia, tak boleh. Ya, dan even kita tahu bahawasanya Yahudi ini ya adalah agama yang eksklusif kepada bangsa Yahudi saja. Dia takkan invite orang lain untuk masuk agama dia. Ini berbeza dengan Kristian ya, dengan mereka ya. Dia bukan agama eksklusif kepada golongan Nasrani ataupun Bani Israel saja, tapi lebih lebih luas lagi, macam Islam lah. Ya, tak kira siapa dia boleh memeluk Islam. Ya, walaupun mereka ini daripada Afrika, daripada China, daripada Ukraine, Rusia, daripada mana saja. Asalkan mereka bersyahadah ya, dan mereka laksanakan hukum apa ni, mereka laksanakan rukun iman ya dan rukun Islam, maka mereka diterima sebagai seorang muslim. Ya. Jadi sama ada mereka muslim ataupun orang-orang kafir yang bernaung di bawah negara umat Islam, keselamatan mereka mestilah dijaga oleh umat Islam ya. Harta benda mereka juga. Sehinggalah ya Bani Nadir mengkhianati perjanjian tersebut. Ya, perasaan dengkilah yang menyebabkan mereka apa kita panggil ya, me, mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani dengan Nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama sebahagian para sahabat berada di perkampungan Bani Nadir. Jadi maknanya bukan masuk dalam dah, duduk di luar lagi. Mereka belum benarkan Nabi masuk. Ya. Jadi sekumpulan orang-orang Bani Nadir telah merancang untuk membunuh ya apa ni, Nabi dengan mencampakkan batu besar ke atas Nabi, dan daripada tempat tinggi itu maknanya dia ada fortress city dia ya, dia ada bandar kota, atas tu biasa ada watchtower, ada tentera yang jaga ya, tempat mereka melihat daripada jauh. Kalau ada berlaku serangan daripada musuh, mereka sudah dapat melihat daripada kejauhan ya. Itu tujuan dia. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Baitul Maqdis di Jerusalem ya, di Palestin, memang ya dia punya bandar kota tu jelas ya, dengan tembok ya, tembok tinggi ya, dengan tebal ya, ada pintu masuk, ada 8 pintu masuk ke apa kita panggil, ke bandar ya, the old city of Jerusalem. New city ada di luar, tapi old city duduk dalam. Masjid Aqsa ya, kita kata apa ni, Masjid Umar juga di dalam, para peniaga, ada pasar ya, ada apa kita panggil ya, ada sekolah di dalam ya, ada hotel dan sebagainya. Orang-orang Yahudi ya, orang Islam, orang Nasrani ya, yang Katolik dan juga orang Nasrani daripada kalangan Ortodok Armenia ya, juga duduk di mana? Juga duduk di dalam kota suci ya, kota Baitul Maqdis ni. Kalau tuan-tuan pergi ke mana ya, kita kata pergi ke Xi'an juga nampak ya, juga bandar kota dulu Xi'an ini. Kita pergi ke Uzbekistan, ke Ichan Kala sebagai contoh ya, juga ada fortress city. Tuan-tuan pergi ke bandar-bandar besar ya, di Balkan contoh, macam di apa kita panggil, di Dubrovnik ya, di apa, kemudian di mana lagi ya, di Kotor dan sebagainya. Ni semua bandar-bandar. Kalau di England, di York ya, tu memang bandar bandar kota. Tapi kebanyakan bandar ni bandar-bandar lama lah ya. Even yang kalau kita sebut Kota Melaka ya, Kota Melaka juga fortress city. Maknanya penduduk Melaka, sultan, para pembesar duduk di dalam Kota Melaka tu. Dan Kota Melaka ni teguh tuan-tuan ya, sehingga ada apa ni ya, pantun Melayu menyebut, kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau betul ya, kalau benar bagi dikata ya, jiwa dan raga hamba atau kami serahkan. Maknanya
nak bagi tahu kota Melaka tu memang benar-benar wujud. Ya, cuma sekarang dah tak ada lah. Sebahagiannya telah diruntuhkan oleh Portugis dan Belanda, ya, dan mereka buat apa ni gereja pula, ya, penempatan orang Kristian pula. Antaranya gereja Efamosa, ya, yang dikatakan batu-batunya itu diambil, ya, daripada runtuhan kota Melaka. Ya, itu sedihlah sikit tuan-tuan kalau kita dengar. Ya, tapi hakikatnya dulu Melaka adalah kota, ya, kota Melaka yang menguasai empire Melaka pada masa itu sampailah ke apa kita panggil, ke Johor, ke Temasek, ya, ke Kepulauan Riau dan juga sebahagian daripada Sumatera tu, bandar-bandar besar di Sumatera yang menghadap ke apa? Yang menghadap ke laut, yang menghadap ke Selat Melaka. Ya, bukan Sumatera yang menghadap ke laut Cina, laut apa, Lautan Hindi, bukan. Yang berada di antara Lautan Hindi dengan Selat Melaka, ya, sebelah mana, sebelah timur, ya, apa ni, Sumatera, macam kita kata bandar-bandarnya macam Rokan, ya, kemudian kita ada Siak, ada Kampar, ada Indragiri, ya, dan juga ada Jambi. Ini semua, ya, Ustaz sebut beberapa bandar tadi. Ada daripada atas, ya. Kita ada Rokan, ada Siak, ya. Kemudian kita ada apa ni, Kampar, bukan Kampar Perak, ya, ni Sumatera. Ya, dan kita tahu, ya, kubur Sultan Melaka terakhir Sultan Mahmud juga di situ bersama dengan permaisurinya Tuan Fatimah. Ya, juga di Kampar, ya, satu kampung kecil lah di sana. Kemudian kita ada Indragiri dan bawah sekali Jambi. Ini semua adalah wilayah Melaka, adalah apa ni, bandar-bandar, kawasan penempatan, ya, masyarakat Sumatera pada masa itu yang bernaung di bawah Empayar Melaka. Sebab Empayar Melaka ni besar, tuan-tuan. Ya, jadi dia adalah pelabuhan antarabangsa terbesar. Belum ada lagi pelabuhan Singapura, belum ada lagi, tuan-tuan, ya. Pelabuhan Kelang, pelabuhan Pulau Pinang tak ada lagi. Ya, jadi Melaka itulah, ya, yang menjadi apa kita panggil, ya, pusat perniagaan antarabangsa, World Trade Center, tuan-tuan. Ya, orang daripada Eropah, daripada segenap, ya, apa ni, pelosok dunia datang membeli rempah, ya, membeli apa kita panggil, membeli barang-barang keperluan mereka, ya, untuk apa ni, kelestarian hidup, ya, untuk melestarikan kehidupan mereka. Mereka dapat bahan-bahan mentah ni, ya, dapat bahan-bahan yang dibeli daripada pelabuhan Melaka, ya. Dan Melaka tu sendiri adalah kota Melaka teguh, ya. Orang Portugis ketika menyerang Melaka, mereka tidak berjaya menembusi tembok Melaka, ya, tembok kota Melaka, sehinggalah pengkhianatan dilakukan, ya, tentera Portugis masuk melalui pintu yang dibuka oleh pengkhianat bangsa. Ya, walaupun sebahagian mereka ni dikatakan datang daripada luar, ya, daripada India, daripada, ya, pulau-pulau di sekitar Indonesia sekarang, ya. Dan mereka ni lah yang berpakat untuk menjatuhkan apa ni, apa, Tun Mutahir yang merupakan bendahara Melaka pada masa tu. Ya, panjanglah cerita, tuan-tuan. Tun Mutahir ni adalah bapa kepada Tun Fatimah, ya, yang dikebumikan, ya, dekat dengan pusara suaminya Sultan Mahmud, ya, di kawasan yang disebut sebagai Kampar tadi. Bukan Kampar Perak, ya, Kampar di Sumatera. Jadi ingatlah, Rokan, Siak, Kampar, Indragiri dan juga apa ni, Jambi. Ya, tu semua duduk di bawah Empayar Melaka dulu. Okey, tuan-tuan, ya. Jadi Bani Nadir terkenal dengan keberanian mereka, ya, dan juga sifat mereka suka mengkhianati janji. Orang Yahudi, tuan-tuan, tuan-tuan kenal lah. Ya, kalau macam zaman moden kita kata berapa banyak kali PLO ditipu, ya, oleh apa kita panggil, ya, oleh masyarakat Yahudi, ya, yang yang tinggal di negara Palestin yang telah dirampas oleh mereka, ya, dan tanah Palestin itu semakin hari semakin kecil, tuan-tuan. Ya, bukan semakin besar, ya, sebab dikhianati, ya, oleh orang-orang Yahudi, diambil, ya, sikit demi sikit demi sikit, kadang-kadang secara tipuan, ya, melalui dokumen-dokumen palsu di mahkamah, ya, ataupun mereka bulldoze saja datang, mereka bulldoze saja kawasan apa ni, apa kita panggil, ya, kawasan penempatan orang Islam, ya, orang Islam Palestin, ataupun yang kita panggil sebagai apa ni, kebun-kebun mereka, ya, kawasan pertanian mereka yang menanam zaitun, ya, dan seumpamanya. Itu cerita dia, tuan-tuan. Jadi Jibril alaihissalam, ya, datang membawa berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai perancangan, ya, tersebut, lalu baginda pulang ke Al-Madinah diikuti oleh para sahabat. Kemudian Nabi menghantar Muhammad bin Maslamah. Ya, Muhammad bin Maslamah ni adalah pegawai tugas-tugas khas, ya, yang dulu apa kita panggil, ya, dia apa, diberikan tanggungjawab untuk membunuh, ya, salah seorang penyair orang Yahudi yang banyak menyakitkan hati orang Islam, ya, buat apa ni, syair-syair yang berbentuk lucah, ya, yang menjatuhkan maruah isteri-isteri Nabi dan juga wanita-wanita Islam. Maka Muhammad bin Maslamah ditemani oleh beberapa orang sahabatnya
ya, merancang untuk bunuh Ka'ab bin Ashraf dan berjaya akhirnya. Ya. Jadi dalam kes Bani Nadir sama juga, ya, Muhammad bin Maslamah telah ditugaskan oleh Nabi untuk menyampaikan perintah. Ya, kamu semua hendaklah keluar dari negeri ini, Madinah. Sebab mereka mengkhianati perjanjian, satu. Yang kedua, mereka cuba untuk membunuh Nabi. Ya, ini kesalahan besar lah, tuan-tuan. Kalau di tempat kita maknanya dituduh melancarkan serangan, ya, ke atas Seri Paduka Baginda yang Bertuan Agong. Itu satu kesalahan besar lah. Ya, yang boleh dijatuhkan hukuman bunuh, buang negeri dan sebagainya. Ya. Jadi kamu telah bertekad untuk melakukan pengkhianatan. Tindakan tersebut diambil kerana ketegasan amat diperlukan dalam berhadapan dengan mereka yang sememangnya dikenali suka melakukan pengkhianatan. Orang-orang Yahudi ini selalu melakukan pengkhianatan, tuan-tuan. Ya. Jadi kita, kalau ada soalan sila, tuan-tuan, ya. Nampak belum ada soalan lagi, ya. Kalau ada soalan silakan, ya. Kalau tak ada, kita sambung muka surat 198. Bani Nadir bersiap sedia untuk keluar. Ya, jadi mereka ni oleh kerana Nabi dah bagi kata dua, ya, mereka nak keluar lah. Ya. Jadi bila mereka nak keluar daripada bumi Madinah, ya, maka mereka sebenarnya telah dijanjikan dengan janji palsu, ya, oleh Abdullah bin Ubay, ketua munafik di kalangan Khazraj. Ya. Jadi golongan munafik ni datang, ya, berkata kamu jangan keluar dari negeri kamu. Jangan keluar daripada kampung kamu ni, ya. Kami akan menyebelahi kamu. Allah, ya, abadikan kata-kata Abdullah bin Ubay ini dalam firman-Nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu, ya. Alam tara ilal ladzina nafaqu. Biasa kita dengar allazina amanu, ya, allazina kafaru, ya, tapi di sini allazina nafaqu. Tidakkah kamu melihat, ya, kata Allah, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang melakukan kemunafikan, nifaq, ya, dipanggil allazina nafaqu ataupun munafiqun, yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahlil kitab. Maknanya kita nak bagi tahu bahawasanya, ya, orang-orang Yahudi ni dia berkawan baik dengan orang-orang munafik, ya, sama ada daripada kalangan Khazraj ataupun Aus. Ya, kalau siapa kita panggil, ya, kalau orang-orang Bani Nadir, ya, jadi mereka ni, ya, ada hubungan baik dengan orang-orang munafik daripada kalangan Khazraj. Mereka ada perjanjian damai dulu masa jahiliah. Ya, tapi sekarang mereka sudah bernaung di bawah Piagam Madinah. Ya, jadi kalau mereka bernaung di bawah Piagam Madinah, maknanya, ya, mereka kena patuhlah kepada pemimpin tertinggi, ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apabila Nabi telah menjatuhkan hukuman buang negeri, mana mereka tak boleh duduk di Madinah lagi sebab mereka telah mengkhianati perjanjian. Ya, dan kesan daripada pengkhianatan tersebut, mereka dihalau keluar. Mereka tidak dibunuh kerana mereka belum membunuh Nabi. Mereka merancang. Ya, merancang tu juga satu kesalahan. Ya, jadi mereka kena keluar. Diberikan masa, ya, sebagai riwayat menyebut 10 hari untuk mereka berkemas, ya, mereka ambil apa yang patut, ya, tapi yang sedihnya mereka ni ada rasa dengki, tak mau tinggalkan penempatan mereka, ya. Mereka nak tinggalkan penempatan sebab tak boleh bawa tanah, tak boleh bawa rumah. Jadi mereka buat apa? Mereka musnahkan tempat tinggal mereka supaya orang Islam tidak boleh ambil manfaat, ya, daripada rumah ataupun harta yang mereka tinggalkan. Maknanya, ya, busuk hati mereka ni sampai ke peringkat begitu, ya. Maknanya kalau kami tak dapat, kamu pun tak boleh dapat, ya. Konsep macam tu payahlah, tuan-tuan, ya. Jadi sepatutnya kita gembira bila ada orang lain dapat manfaat, ya, daripada hasil kita, ya, daripada pengajaran kita ataupun daripada harta kita, daripada nasihat kita, ya. Jadi sepatutnya kita gembiralah kerana apa yang kita buat tu dimanfaatkan oleh orang lain, dapat pahala kita, tuan-tuan, ya. Jadi yaquluna li ikhwanihim, orang-orang munafik, ya, mereka sentiasa berkata kepada saudara-saudara mereka di kalangan allazina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab. Sebab orang kafir terbagi dua, ada ahli kitab, kafir ahli kitab atau kafir kitabi, ya, Nasrani dan Yahudi. Yang kedua ialah kafir, yang kedua ialah, ya, kita panggil sebagai kafir musyrik. Kafir musyrik ni yang menyembah berhala. Jadi apa kata mereka kepada orang-orang Yahudi, ya? Lain ukhrijtum, lain sesungguhnya jika ukhrijtum, kamu dihalau keluar, ya, daripada kampung halaman kamu, wahai Bani Nadir,
lanakhrujanna ma'akum, kami juga pasti akan keluar bersama dengan kamu. Jangan bimbang. Kamu tidak bersendirian. Ya, Bani Nadir, kamu tidak bersendirian. Ya, kamu ditemani oleh kami. Kalau kamu kena halau, kami pun akan keluar bersama dengan kamu. Ya, wala nuti'u fikum ahadan. Ya, dan kami tidak apa kita panggil ya, tidak taat ya, ke apa ni, apa kita panggil ya, seseorang pun ya, secara apa kita panggil ya, kalau perang dibantu nanti ya. Dan kalau kena halau mereka juga akan bersama-sama ya. Jadi jika orang-orang Yahudi itu diusir ya, mereka akan tolonglah. Ini hanya janji kosong ya. Jadi kita tak taat ya pada pada Muhammad dan kuncu-kuncunya ya. Ahadan ya, seorang pun kita takkan taat abadan selama-lamanya. Wa in qutiltum, jika kamu diperangi, lanan surannakum, pasti kami akan tolong kamu ya. Wallahu yashhadu innahum lakazibun, dan Allah ya menyaksikan bahawasanya orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang mendusta saja ya, mereka pendusta ya, pendusta agama kita panggil ya. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum ya. Sesungguhnya apa yang berlaku tuan-tuan pada ayat yang ke ayat yang ke-12 ya. Jadi Allah kata la in ukhriju, sesungguhnya jika mereka dihalau keluar ya oleh Nabi, la yakhrujuna ma'ahum, jangan haraplah mereka takkan keluar bersama. Ya, kata-kata omong kosong saja, janji palsu je tuan-tuan. Wala in qutilu, dan sesungguhnya jika mereka dibunuh ya, mereka diperangi, la yansurunahum ya, orang-orang munafik tidak akan menolong mereka. Wala in nasaruhum ya, kalau apa kita panggil ya, kalau orang Islam berjaya mengalahkan mereka ya, la yuwallunnal adbar, pasti mereka akan berpaling ke belakang, mereka tidak akan tolong ya, tak akan bagi bantuan, tak akan bagi pertolongan, nak turun sebagai tentera mempertahankan Yahudi takkan ya. Summa la yunsarun, dan kemudian mereka tidak dapat perlindungan. Maknanya nak bagi tahu tuan-tuan ya, dua ayat ni adalah pendedahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi ya, tentang bagaimana orang-orang munafik sebenarnya mereka ada hubungan baik dengan orang-orang Yahudi, dan kononnya mereka menjanjikan bantuan ketenteraan, bantuan duit lah ya. Tapi tak ada apa, tuan-tuan, bohong aja ya. Pada hakikatnya tak ada apa pun yang mereka bantu, tak ada apa, tuan-tuan ya. Jadi ini semua adalah pembohongan saja. Okey ya. Itu kalau kita boleh detailkan sikit. Tuan-tuan sila kalau ada apa-apa soalan, mungkin ada ayat yang tak faham ke ya, silakan. Kalau ada lah ya. Ada tak ada? Kalau tak ada kita sambung saja ya. Kita sambung pada muka surat yang sama 198. Yahudi Bani Nadir menaruh harapan kepada janji-janji tersebut. Jadi Bani Nadir bila Abdullah bin Ubay janjikan ya pertolongan ya, sokongan moral. Jadi mereka masih lagi, oh, ada orang bantu kita ya, ada orang lain yang akan tolong kita. Ya, jadi mereka menaruh harapan. Mereka melengah-lengahkan pelaksanaan, sedangkan masa yang diberi hanya 10 hari tadi. Ya, perintah pengusiran sudah dikeluarkan. Lalu Rasulullah mengarahkan supaya membuat persiapan untuk memerangi mereka. Ya, kerana mereka tidak ambil keputusan untuk keluar. Mereka janji nak keluar. Tapi sebab ketika nak keluar mereka terpengaruh ya dengan pujukan, dengan lobi yang dibuat oleh orang-orang munafik di kalangan Khazraj yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay, maka mereka melewat-lewatkan. Ya, saja mereka lewat-lewatkan. Mereka lengah-lengahkan. Lalu Rasulullah mengarahkan supaya dibuat ketumbukan tentera untuk memerangi mereka. Ya, apabila orang ramai telah berkumpul, baginda keluar bersama-sama mereka melantik Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pengganti Nabi. Sebab beliau seorang lelaki buta, ya, keluarga Nabi juga. Ya, beliau merupakan muazzin Nabi ya, dan beliau telah dilantik ya sebagai pengganti Nabi ya. Maknanya dia pegang jawatan politik lah ni. Selama ni jawatan agama ya, sebagai Bilal ya, salah seorang Bilal ataupun muazzin di Masjid Nabawi ya, beliau boleh mengimamkan solat ya. Tetapi sebagai ketua 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 politik ya, yang menjaga hal ehwal Madinah tu belum pernah lagi. Jadi ini beliau telah dilantik sebagai pengganti. Panji-panji perang diserah kepada Sayyidina Ali ya. Jadi Nabi dan para sahabat keluar ya untuk mengepung perkampungan Bani Nadir ya, supaya mendesak mereka supaya menyerah diri ya.
Bani Nadir pula berkubur di dalam kubu-kubu mereka. Kubu mereka tu ialah Fortress City tadi, ya, maknanya ada tembok, ya, tembok besar yang menghalang, ya, apa ni, binatang buas, binatang berbisa daripada masuk ke dalam kota, ya. Kalau berlaku sandstorm, maknanya boleh dimitigate, ya, dikurangi kesan daripada sandstorm tadi sebab ada apa kita panggil, ada Fortress City tadi, ya. Begitu juga kalau musuh nak masuk tak boleh masuk begitu saja. Ada pintu gerbang yang ditutup, yang dijaga, ya, oleh para pengawal yang berada di watchtower di sebelah atas. Jadi kalau musuh daripada mana pun ada pengawal yang akan mengetahui bahawasanya musuh sudah semakin hampir. Ya, jadi mereka lah yang akan melaung kepada orang yang berada di bawah untuk memperingatkan mereka bahawasanya, ya, apa ni, tentera musuh sudah semakin hampir. Ya. Jadi baginda pun apa ni, melantik, ya, Abdullah bin Umi Maktum. Ya, nama penuhnya Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Bani Nadir pula berkubur dalam, ya, dan mereka apa kita panggil, ya, mereka merasakan bahawasanya mereka boleh mempertahankan diri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka selama 6 malam. Jadi di apa, hampir seminggu, ya, dikepung. Bukan mana terus serang, tak, ya, kepung dulu. Ya, kemudian mengarahkan supaya ditebang pokok-pokok kurma, ya, untuk memaksa mereka menyerah diri. Jadi mereka dah tentu para petani sayanglah, ya, pokok yang mereka dah tanam kan, mereka dah bajai, ya, mereka pun dah ambil banyak manfaat daripada pokok-pokok tersebut. Dah tentulah bukan senang, ya, apa ni, untuk mereka tumbuhkan balik, ambil masa, ya. Jadi apabila Nabi mengarahkan apa ni, sebahagian daripada pokok-pokok kurma itu ditebang, yang datang daripada perkampungan Bani Nadir ni, ya. Jadi sebenarnya tujuan ditebang, sebenarnya tak boleh tebang tu dalam dalam peperangan. Tentera Islam tak boleh saja-saja tebang pokok, ya, tebang apa kita panggil, dia punya dahan dia, ambil buah-buahan, ya, tak boleh, tuan-tuan. Ya, dalam perang Badar kita tengok bagaimana tentera Islam yang tidak membawa persenjataan lengkap, ya, Nabi berkemah dan berkumpul di kawasan perkebunan, ya, apa ni, yang berada di apa, di Badar pada masa itu, kerana yang pertama ada sumber air, ya. Jadi bila ada sumber air maknanya tentera boleh survive, ya. Kemudian kita ada apa lagi, ya, ada apa ni, boleh gunakan pelepah kurma tapi bukan yang di atas pokok, yang telah jatuh, ya. Kurma yang kering yang telah jatuh itu boleh dimanfaatkan sebagai senjata dalam peperangan Uhud. Sebab sebahagian besar para sahabat mereka keluar, ya, bersama Nabi bukan untuk berperang. Mereka keluar adalah untuk memintas pasukan dagang Abu Sufyan yang bawa harta mereka daripada Mekah jual di di Damaskus di Syria, dan dalam perjalanan balik. Ya, harta itu adalah harta mereka macam Nabi kan. Jadi Nabi apabila berhijrah, ya, Nabi tak bawa, ya, tak boleh bawa harta. Kita tahulah, ya, orang-orang kaya macam Abdul Rahman bin Auf, ya, macam Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, macam Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Az-Zubair. Ya, kalau Abdullah bin Ubay dia orang Madinah, dia orang Mekah. Mereka tidak boleh bawa harta mereka. Suhaib Ar-Rumi tak boleh bawa harta. Talhah bin Ubaidillah pun tak boleh bawa harta. Jadi mereka itu syarat untuk berhijrah. Harta mereka ditinggalkan di Mekah. Dan harta mereka ni difaraidkan oleh orang-orang Quraisy. Sebahagian daripada harta tersebut dijual di Syria, dapat habuan. Ya, jadi oleh kerana itu Nabi diberi kebenaran oleh Allah, ya, untuk memintas pasukan dagang apa ni, Abu Sufyan yang dalam perjalanan pulang. Sebenarnya ketika perjalanan pergi, Nabi dan para sahabat telah berusaha untuk memintas, tetapi Nabi sampai di situ, ya, sudah terlepas beberapa hari. Maknanya Nabi punya calculation tidak tepat pada hari itu. Ya, jadi sebab itu tidak bertemu, ya, peperangan tak berlaku. Tapi nanti apabila mereka pulang, Nabi berazam, ya, buat perancangan balik dengan para sahabat untuk memintas, ya, dan kita tahu, ya, dari segi apa kita panggil, ya, dari segi apa ni, harta mereka, ya, lebih banyaklah sebab mereka bawa balik, mereka dapat keuntungan, ya, daripada jualan, ya, di Damaskus. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan, ya? Yang berlaku ialah yang ditemui oleh Nabi dan para sahabat bukan pasukan dagang Abu Sufyan. Sebab pasukan dagang Abu Sufyan mengambil jalan pantai, coastal highway. Nabi tunggu di desert highway. Macam mana nak temu? Ya, jadi oleh kerana itu yang Nabi temui, yang para sahabat temui adalah pasukan tentera lebih kurang 1,000 orang yang diketuai oleh Abu Jahal, yakni Amr bin Hisham. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya asal-asal perang Badar itu bukan nak perang, sekadar untuk memintas dan mengambil ganti rugi harta yang telah, ya, dirampas oleh orang-orang Quraisy dan diperniagakan di negeri Syam. Ya, itu tujuan utamanya.
Jadi oleh kerana itu senjata berat tak bawa. Jadi sahabat yang tak ada senjata berat, mereka menggunakan pelepah kurma yang telah jatuh daripada pokoknya. Ya, yang jatuh boleh. Yang masih segar di atas pokok tak boleh sebab pemiliknya tak ada kat situ. Ya, kita mesti minta izin atau kita beli dan sebagainya. Ya. Jadi oleh kerana itu apabila kita menyebut tentang peperangan Badar, kita dah tahu bukan nak perang sangat, tapi orang orang Islam menang. Dalam perang Uhud, ya, kita tahu dalam perang Uhud sama juga. Orang Islam dalam keadaan yang kekurangan, ya. On paper orang Islam ni outnumbered. Ya, musuh ya lebih pada 3,000 orang, orang Islam hanya 700 orang saja. Asalnya 1,300 daripada mereka telah menarik diri kerana telah dipujuk, dilobi oleh Abdullah bin Ubay dengan mengatakan bahawasanya peperangan ni sia-sia saja. Muhammad ni bukan ada military strategi pun, dia tak tahu apa benda pun, ya. Memang macam seolah-olah memang hantar tengkuk untuk disembelih saja. Ada, tuan-tuan. Nabi lah ya strategis, military strategi. Nabi lah pakarnya, tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi menyusun tentera Islam walaupun jumlahnya sedikit tapi mencapai kemenangan. Cuma kerana 40 daripada 10 ya tentera Uhud ya tentera pemanah di atas bukit Jabal Rumat tu mereka turun, mereka tak dengar arahan Nabi, maka Khalid bin Al-Walid telah buat counter attack. Ya, bunuh apa kita panggil, serang mereka yang berada di atas bukit, bunuh mereka di atas bukit, kemudian menuruni bukit, menyerang ya Nabi dan para sahabat sehingga Nabi pun cedera. Ya, Abdul Rahman pun kita tahu ya, Abdul Rahman patah gigi depannya, tuan-tuan. Rongak siapa kita panggil, Abdul Rahman bin Auf, tempang kaki Abdul Rahman kerana ya luka yang banyak kena pada kaki dia. Ya, Talhah bin Ubaidillah ya hilang semua jari dia, malah tangan kanannya lumpuh kerana banyak kena kena apa kita panggil ya kena panah ya, kena pedang, tombak dan sebagainya. Sehingga Talhah bin Ubaidillah ya tak lagi boleh makan dengan tangan kanan dia. Itu yang kalau kita tengok ya dalam banyak cerita ya, dia sangat sedih ya sebab kehilangan tangan kanannya. Tangan kanan masih ada tapi lumpuh. Jadi apabila ada majlis makan, ya dia selalu menghindari daripada majlis tersebut. Sahabat-sahabat tanya, mana Talhah? Ya, Umar kata selagi Talhah tak datang, kita tak akan mulakan makanan. Orang pergi carilah. Cari bawa dia, segan dia, tuan-tuan, ya, sebab dia makan tangan kiri. Ya. Cuma macam tadilah ya, dia bukan sengaja tak makan tangan kanan. Ya, dia memang tak makan tangan kanan ya, memang tangan kiri lah. Ya. Jadi tak boleh lah ya, kalau tuan-tuan dalam Facebook tuan-tuan tengok ustaz minum ya, nampak macam ya, tangan kiri sebagai contoh, itu ya itu apa kita panggil refleksi daripada kamera je lah, tuan-tuan. Ya, sebab dia dia apa kita panggil dia terbalik macam tu. Ya, jadi ustaz angkat ya, ni tangan kiri, tuan-tuan ya. Jadi kalau sebelah kanan ni tangan kanan. So kita minum tangan kanan, makan tangan kanan. Ya, kerana apa? Orang yang lumpuh tangan kirinya pun tangan kanannya pun berusaha untuk makan dengan tangan kanan juga, tapi tak boleh. Tak ada cara, tuan-tuan ya. Okey, jadi kita dah ya, kita dah tahu bahawasanya ya orang-orang ya Yahudi ni mereka telah dipengaruhi ya oleh Abdullah bin Ubay, dan janji Abdullah bin Ubay ni janji kosong. Ya, tapi orang-orang Yahudi memberi harapan. Ya, mereka kata ya ada harapan sebab Abdullah bin Ubay akan tolong kita. Ya. Bani Nadir berkubu dalam kubu mereka ya, yang mereka sangka boleh menyelamatkan mereka. Rasulullah mengepung selama 6 malam. Kemudian mengarahkan supaya menebang pokok, kita dah baca tadi. Ya. Dengan itu Allah mencampakkan perasaan gerun ya, ar-ru'bu dipanggil. Ar-ru'bu ya, maknanya perasaan gerun. Ya. Jadi mereka tidak mereka tidak dapat bantuan daripada orang-orang munafik ya, seperti mana janji Abdullah bin Ubay, muka surat 199. Ya, malah dia telah menghampakan mereka sebagaimana dia telah menghampakan Bani Qainuqa sebelum ni. Sama, Bani Qainuqa lebih dahulu dihalau. Kesnya kalau tuan-tuan ingat ya, kes seorang perempuan wanita muslimah penjual susu ya yang dicabul kehormatannya. Ya, maka ada seorang pemuda muslim di situ ya, dia berlawan lah ya, dan dia membunuh orang yang telah mencabul kehormatan perempuan muslimah tadi. Ya, tapi oleh kerana pasar Madinah tu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka mereka bunuh balik lelaki tadi, sahabat Nabi tadi ya. Sehingga bila berita tu sampai kepada Nabi ya, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Nabi tubuhkan satu pasukan tentera ya untuk mengepung perkampungan Bani Qainuqa, mereka menyerah diri dan mereka dihalau keluar ya, dan mereka tinggal di Damaskus, sebahagian besar mereka meninggal selepas tu di Damaskus.
Kalau Bani Nadir, ya mereka tak pindah ke Damaskus, mereka pindah ke utara Madinah di Khaybar, masih dalam kawasan apa kita panggil Arab Saudi moden lah, ya. Dan kita boleh ziarah tempat ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi umrah, ya, singgah di Madinah, kita 4 hari 3 malam contoh, ya, ataupun 5 hari 4 malam di Madinah. Kalau 3 hari 2 malam tak cukup tuan-tuan. Kena duduk lama sikit, ya. Tambahlah sehari 2 lagi. Jadi kita ada peluang, ya, untuk pergi melihat Khaybar, melihat apa ni Madain Soleh di utara Madinah. Ya, dulu mungkin tak boleh, ya, tapi sekarang kerajaan Arab Saudi dah benarkan, ya. Alhamdulillah, ya, bukan barulah, ya, ini sudah berlaku sejak, ya, kita kata beberapa tahun sebelum ni, ya. Jadi ustaz pernah, alhamdulillah beberapa kali kita bawa jemaah untuk ziarah, ya, apa ni Madain Soleh, perkampungan Nabi Soleh, perkampungan kaum Samud, ya, yang telah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan mereka ini apa adalah, ya, masyarakat yang duduk di utara Madinah. Lebih kurang, ya, perjalanan dia kita kata lebih kurang 450 kilometer lah perjalanan dengan bas biasanya. Kita pergi pagi lepas subuh, lepas sarapan, sembahyang subuh, sarapan di hotel, kita keluar, bas dah menunggu, kita pun, ya, terus menuju ke Al-Ula. Al-Ula tu adalah bandar, ya, bandar besar jugalah, ya, yang berada berdekatan dengan perkampungan Al-Hijr ataupun perkampungan kaum Samud tadi, ya. Jadi di perkampungan kaum Samud tempat laknat tak ada orang duduk, ya, malah kita tidak dibenarkan berlama-lama, pergi untuk melihat, ya, untuk membuktikan apa yang Allah sebut dalam Quran adalah benar. Fasiru fil ardi, berjalanlah kamu atas muka bumi, fanzuru, maka lihatlah kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimana Allah buat kepada orang yang mendustakan agama. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, ya, sekarang sudah dibuka, tuan-tuan boleh pergi tengok, ya, tapi tidak boleh berlama-lama, malah kita disyorkan supaya menutup kepala kita. Kalau ada sejadah ke ada kain, ditutup kepala tuan-tuan. Memang takut, ya, azab tu jatuh lagi menimpa kita pula. Jadi itu dia punya dia punya SOP dia kalau kita nak pergi ziarah tuan-tuan. Jadi sekali lagi, ya, kita tengok bagaimana golongan munafik ni, ya, mereka bermain-main dengan perkataan. Ya, mereka bukan nak tolong pun tuan-tuan, ya. Sekadar nak bagi tahu, jangan takut, kami akan tolong. Kami ada tentera, 2,000 tentera boleh bantu, ya. Senjata kami lengkap, ya. Kita boleh bagi bantuan dalam pelbagai bentuk, tapi semua adalah omong kosong saja, ya, tak ada berlaku. Jadi mereka meminta persetujuan daripada Rasulullah untuk keluar daripada Madinah akhirnya. Ya, sebab orang-orang munafik yang menjanjikan bantuan ketenteraan, ya, tak ada buat apa-apa tuan-tuan. Ya, bohong aja, sebenarnya tak ada apa pun. Ya, jadi bila begitu keadaannya, maka mereka pun buat perjanjian balik dengan Nabi. Ya, setujulah, ya. Kemudian tidak menumpahkan darah mereka. Pastilah tuan-tuan, ya, Islam tak bunuh orang saja-saja tuan-tuan. Ya, bunuh orang tu sebab ada jenayah yang mereka lakukan. Ya, itu pun kalau keluarga si mati tadi, ya, dia maafkan, maka kita boleh, ya, bayar denda saja. Maknanya diat 100 ekor unta, walaupun jumlahnya banyaklah. 100 ekor unta, 100 ekor, satu unta pun 20,000. Ya, 20,000 kali apa? Kali 100 mana dah 2 juta tuan-tuan. Ya, 2 juta tu cukup banyak. Ya, itu kalau salah bunuh, ya. Tapi kalau keluarganya tak memaafkan, ya, maka barulah, ya, dijatuhkan hukuman pancung, ya, hukuman bunuh tuan-tuan. Ya, kerana apa tak guna alat lain, sebab pancung tu yang paling mudah, yang paling cepat, ya, tidak menimbulkan rasa sakit. Ya, kalau pedangnya itu cukup tajam, ya, dan kuat kita kata, ya. Jadi Algojo yang menjalankan tugasan untuk memancung tadi, dengan kita kata in a split second saja dia boleh buat. Ya, jadi benda tu bukan benda pelik, masih berlaku di Saudi moden, ya, terutamanya di Jeddah. Ya, ada Masjid Al-Qisas dipanggil. Di Jeddah tu, ya, kalau tuan-tuan nak naik kapal terbang balik ke Malaysia, biasanya tuan-tuan akan dibawa berjalan di kota Riyadh, di kota Jeddah tu. Salah satu tempat yang kita akan dibawa adalah Masjid Qisas dipanggil. Maknanya pada hari Jumaat selepas selesai, ya, masyarakat solat Jumaat, mereka akan keluar daripada masjid di kawasan dataran tu, dan ada tempat, ya, di mana pelaksanaan hukuman pancung itu dilakukan, ya. Jadi kalau kita ada rezeki tengok, ya, kadang-kadang pergi umrah, kadang balik haji, ya, kita kebetulan hari Jumaat tersebut kita balik pula hari Jumaat, ya, lepas pada solat di Masjid Terapung, ya, ataupun Masjid Qisas tadi, ya, maka kita dapat menyaksikan bagaimana hukuman hudud itu dilaksanakan tuan-tuan, ya, di Arab Saudi. Walaupun
kita tahulah ya, kadang-kadang hukuman ni double standard. Ya, kalau kejahatan itu dilakukan oleh ikan jerung ya, oleh orang ternama maka dimaafkan. Tapi kalau ya apa ni jenayah itu dilakukan oleh ikan bilis ya, oleh golongan marhain ya, orang bawahan, maka barulah diambil tindakan. Ini satu satu apa kita panggil ya, satu bentuk apa ni double standard. Ya, tak sepatutnya macam itu, tak adil lah. Ya, patutnya orang tua, orang muda, ya, orang dewasa, ya, mereka yang daripada bangsawan ataupun tidak, orang kaya ataupun tidak, ya, orang berilmu atau tidak, tak peduli. Kalau jenayah yang mereka lakukan tu sabit kesalahannya, ada saksi, ya, ada pengakuan sebagai contoh, ya, ada bukti, ada bahan bukti dan sebagainya, maka mereka akan dijatuhkan hukuman setimpal dengan apa yang mereka buat. Kalau keluarganya maafkan, tak dibunuhlah tapi bayar diat 100 ekor unta. Macam itulah tuan-tuan. Ya, itu sistem yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Okey tuan-tuan ya. Jadi apa ni mereka minta ya dibenarkan membawa barang-barang yang mampu dibawa oleh unta kecuali peralatan perang. Peralatan perang tak dibawa, kena tinggal. Rasulullah bersetuju dengan itu orang-orang Yahudi merobohkan rumah-rumah mereka sendiri supaya tidak diduduki oleh orang-orang Islam. Ya, jadi maknanya tak apa kita panggil ya, mereka tak perlu apa apa, mereka tak boleh bawa barang-barang lain. Ya, mereka hanya bawa barang keperluan macam makanan, ya, sedikit apa ni senjata apa, senjata kecil lah ya. Tak adalah tak boleh bawa senjata langsung. Sebab nanti kalau dalam perjalanan mereka diganggu ya ataupun mereka apa ni diserang oleh binatang buas sebagai contoh ya, macam serigala ada banyak di padang pasir ya. Kemudian ada binatang-binatang berbisa ya, sebagai contoh ular, kalajengking dan sebagainya. Jadi sudah tentu mereka memerlukan senjata juga, tapi bukan senjata untuk berperang, ya. Jadi Rasulullah bersetuju, dengan itu orang-orang Yahudi merobohkan rumah mereka. Mereka tak nak orang Islam ambil manfaat ya daripada rumah mereka tu, ya. Jadi maknanya dalam kes yang berkaitan dengan apa? Ya, dengan apa ni perpindahan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, ya. Sepatutnya mereka biarkan rumah mereka, ya tak, mereka robohkan juga. Ya, supaya tidak diduduki oleh orang Islam. Busuk hati tuan-tuan. Ya. Sebahagian mereka pergi ke Khaybar. Jadi ada yang tinggal di Khaybar. Ya, tuan-tuan tahulah Khaybar ni merupakan satu tempat ya di utara Madinah. Ya, jadi kawasan subur sebab Bani Nadir ni mereka petani. Jadi bila mereka petani masa di Madinah di Quba tu, yang dekat dengan Masjid Quba, maka bila mereka berhijrah ke Khaybar pun mereka meneruskan ya apa ni profession mereka, kerjaya mereka dalam bidang pertanian juga. Jadi sesuailah Khaybar tu. Ya mereka tanam kurma balik ya, tanam apa ni buah-buahan ya, apa tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi itulah ya cerita apa ni orang-orang Yahudi Bani Nadir. Sebahagian mereka pergi ke Khaybar, sebahagian lagi pergi ke ya ke apa ni dipanggil Azra'at ya. Jadi dikatakan atas lagi lah ya, ni masuk kawasan Jordan ni. Ya. Di sini disebut negeri Syam sebab Syam tu 4 negara. Tuan-tuan jangan ingat bila Syam tu ialah Syria saja ya, dia bermula daripada Jordan atas Saudi ya. Kita ada Jordan, kita ada apa ni Palestin, kita ada Lebanon, kita ada Syria. Ya, JPLS. Ya, J apa J tu? J ialah Jordan. Ya, P Palestin. Kemudian kita ada Lebanon, L dan ada S, JPLS. Ya, kita ringkaskan jangan pergilah sayang. Jangan pergilah sayang ya. Maknanya jangan tu Jordan, pergi itu Palestin ya. Apa ni lah itu Lebanon, sayang tu ialah Syria. Ya, cuma ada banyak bandar besar lah. Dah tentu bandar paling besar ialah Damascus yang duduk di Syria moden ya. Tapi dulu semua tu negeri Syam. Ya, cuba tuan-tuan bayang besarnya negeri Syam ni. Sebab itu ketika Muawiyah dilantik ya oleh Saidina Umar menggantikan abangnya Yazid bin apa ni bin Abu Sufyan yang mati meninggal dalam wabak Ta'un Al-Amwas ya yang menyebabkan dikatakan hampir 25,000 orang termasuk sahabat-sahabat Nabi ya Yazid bin Abi Sufyan ya kita ada apa ni Syarhabil bin Hasanah ya kita ada Muaz bin Jabal ya jadi ramai sahabat Nabi yang syahid ya terkorban ya kerana apa kita panggil kerana wabak penyakit tersebut. Jadi yang tinggal ya yang bakinya pun hebat-hebat juga tapi sudah tentu tidak sehebat abangnya lah ya macam Muawiyah abang dia Yazid ya yang lebih hebat lah ya yang dilantik menjadi gubernur pada masa tu ya tapi kemudian setelah mereka ini meninggal dunia dalam wabak tadi maka apa ni apa Muawiyah lah pula yang dilantik sebagai gubernur wilayah Syam tapi wilayah Syam bukan Jordan saja
Bukan Palestin saja, bukan Lebanon saja, bukan Syria saja. Syria yang paling besar. Tapi negeri-negeri lain tu pun banyak sumbangan dia. Ya, macam kita kata apa ni penanaman zaitun ya secara besar-besaran. Ya, di apa di Palestin sebagai contoh. Ya, dan dikatakan memang buah zaitun ya yang paling sedap yang datang daripada bumi suci, bumi Palestin. Ya, itu apa ni kelebihan lah bumi Palestin. Dan di Palestin juga ada Baitul Maqdis. Ya, solatnya digandakan 100 kali. Tapi solat sunat tak masuk tuan-tuan ya. Yang gandaan 100,000 di Mekah, gandaan 1,000 di Madinah, gandaan 500 di Masjid Aqsa, itu semua merujuk kepada solat fardu, bukan solat sunat. Ya, solat sunat boleh buat di hotel, di rumah. Ya, kalau ada kesempatan ya. Tapi kalau bimbang takut lambat nak kejar ya, takut masbuk, tuan-tuan boleh masuk masjid lah ya. Tu tak ada masalah lah sebab kebetulan kita dah sampai di masjid kan ya. Jadi kita apa? Kita solat ya di dalam masjid lah ya. Contoh kita dah datang awal dah tawaf dah selesai ya ataupun buat umrah contoh ya selesai. Kemudian apa ni kita solat di masjid sebab subuh sudah semakin hampir. Kalau nak balik nak datang lagi mungkin ya mungkin apa ni susah sikit ya. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut ya apa yang berlaku? Yang berlaku ialah mereka duduk saja, stay put aja di dalam masjid. Ya masuk waktu subuh mereka solat. Tapi sudah tentu sebelum subuh mereka akan solat apa ni apa? Mereka akan solat apa qabliyah subuh. Ya. Jadi boleh letak dalam kurungan ya. Boleh letak dalam kurungan JPLS. Ya, jadi JPLS ni dia punya apa kita panggil ya, dia punya ringkasan dia ya JPLS ya JPLS J Jordan ya kemudian kita ada Palestin ya Palestine ada Lebanon ya dan juga ada Syria ini semua negara independent state sekarang ni semua negara merdeka masing-masing independent ya tetapi dulu kesemua 4 negara ini duduk di bawah satu governor ya governornya pada masa Sayyidina Umar tu ialah tadilah ya kita kata Muawiyah bin Abi Sufyan yang dilantik setelah apa ni kewafatan abang dia ya abangnya lebih berwibawa ya Yazid bin Abi Sufyan tapi sebab dah meninggal ya jadi hanya 2 orang sahaja di kalangan mereka yang memeluk Islam jadi kalau mereka memeluk Islam mereka boleh tinggal lah di Madinah tu tak ada masalah lah tuan-tuan ya jadi nama mereka yang pertama ialah ya Yamin bin Umair dan yang kedua Abu Sa'ad bin Wahab. Baginda tidak membahagikan harta yang diperolehi daripada Banu Nadir kerana merupakan harta al-fai. Ya, jadi al-fai ni ada ya ataupun kita panggil fai'un, fa ya hamzah. Ya, kalau ghanimah harta rampasan yang diperolehi ya selepas peperangan berlaku. Yang ini peperangan tak berlaku, mereka dikepung saja. Ya, jadi dia masuk kategori al-fail ya bukan ghanimah. Jadi tidak dibahagikan harta yang diperolehi daripada Bani Nadir ya seperti mana dibahagikan apa ni harta ghanimah. Harta seumpama ini digunakan untuk persiapan perang. Untuk Rasulullah memberikannya kepada keluarganya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin ya dan ibnu sabil sebagaimana yang disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Tuan-tuan boleh tengok ya muka surat 199. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Ya, ma'afa Allah. Apa yang telah ya apa ni dianugerahkan oleh Allah kepada rasulnya. Ya afa'a ya maknanya harta rampasan ya yang telah diberikan oleh Allah kepada rasulnya min ahlil qura ya daripada apa penduduk negeri yang kafir lah macam tadi Bani Nadir, Bani Qainuqa, mereka ni semua kafir. Kafir kitabi, kafir ahli kitab. Jadi bila mereka meninggalkan negeri mereka, mereka terkepung, mereka menyerah diri, mereka dibenarkan untuk keluar daripada Madinah dengan selamat, tidak diganggu gugat, ya, maka apa kita panggil ya, perkampungan mereka itu bolehlah ya diguna pakai oleh orang Islam. Kebun-kebun mereka diambil alih oleh orang Islam. Sebab mereka ya kerana mereka orang Yahudi ini telah datang lebih awal ya ke bumi Madinah, maka mereka lah yang telah menguasai ya apa ni Madinah itu ya kawasan-kawasan pertanian subur mereka dah miliki tetapi ya sejak mereka dihalau keluar daripada Madinah maka kawasan itu jatuh ke tangan umat Islam ini satu ya kita kata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak melalui peperangan ya jadi masyarakat yang duduk di kawasan tersebut contoh kita kata tadi kampung Bani Nadir ya mereka ini ya telah mengkhianati Nabi ya mereka telah melanggar janji ya melanggar perjanjian yang telah mereka buat maka akhirnya mereka dikepung dan Allah bagi harta rampasan kepada rasulnya ya
Dan harta rampasan itu datang daripada ahli kitab. Contoh tadi Bani Nadir. Falillahi walir rasul walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ya, ini ayat ke-7 kita terjemahkan, ya. Apa saja yang Allah anugerahkan dari segi harta rampasan berbentuk fai'un tadi kepada rasul, ya. Yang datang daripada ahli qura. Ahli qura tu mana harta tadi datang daripada ahli qura. Ahli qura tu adalah penduduk di situ. Ya, qura tu jamak bagi qaryah. Ya, biasa Korea ni boleh merujuk kepada bandar, boleh merujuk kepada apa? Kepada negeri, ya, boleh merujuk juga kepada negara. Ya, sebab itu dia punya apa kita panggil, ya. Dia punya istilahnya qaryah, jamaknya qura. Seperti mana Makkah dipanggil Ummul Qura. Ya, ibu negeri, semua negeri-negeri dalam dunia ni ibu negerinya adalah Makkah. Ya, buktinya ketika kita solat, semua orang yang solat tak peduli mereka berada di mana, arahnya mesti arah kiblat. Ya, jadi dia menjadi center point lah. Ya, tempat di mana manusia memberi tumpuan. Bukan makna kita sembah Kaabah, bukan. Ya, sebab kalau kita sembah, orang yang naik kapal terbang kan, kita duduk di udara. Kaabah duduk di bawah. Ya, jadi maknanya kalau kita nak solat, patutnya janganlah kita sembahyang duduk menghadap ke depan saja. Ya, kalau depan tu kiblat kita. Ya, sebab Mekah di bawah, patutnya kita kita apalah, ya, kita berbaring lah. Ya, kita melungkup, ya, menelungkup. Kemudian apa ni, mata kita dan dada kita menghadap ke bawah. Ya, sebab kapal terbang duduk di atas. Tapi tak ada orang sembahyang macam tu. Ya, kita tetap duduk, angkat takbir Allahu Akbar ketika duduk. Kalau boleh berdiri sebab disediakan apa ni, apa kita panggil? Ada penyediaan tempat tempat solat. Ya, maksudnya ada musalla dalam apa, dalam kapal terbang kan. Macam Saudi Air, Malaysia Airlines pun ada, ya. Jadi kita boleh sembahyang berdirilah, ya. Jadi maksudnya kita sembahyang dalam keadaan menghadap kiblat ketika angkat takbir. Mula-mula tu kena, ya, hadap kiblat. Kemudian kalau kapal terbang, ya, berpusing ke kiri ke kanan, ya, ke utara atau ke selatan, ya, tidak ada masalah lah. Ya, kerana yang diambil kira adalah ketika memulakan solat, dan solat bermula dengan takbiratul ihram, berakhir dengan salam. Ya, kalau di tengah-tengah tu berlaku kapal terbang tu memesong ke tempat lain, tu tak ada masalah. Kita naik kereta api sama juga tuan-tuan, ya. Kita tidur dalam train, ya, naik train sebagai contoh, ya. Jadi kalau apa kita panggil, ya, kalau kita bawa apa ni jamaah ke Mesir, kalau ustaz bawa, ya, sekarang kita ada naik train pula, ya. Kita turun sampai ke Aswan. Ya, daripada Aswan turun lagi, ya, ke Abu Simbel. Ya, nak tengok apa ni peradaban zaman Firaun. Ya, sebab tu orang kata Seven Wonders of the World ni salah satunya adalah piramid. Ya, mengapa piramid saja yang dianggap sebagai one of the seven wonders? Kerana biasanya orang datang, ya, orang tengok di Alexandria, orang tengok di apa? Tengok di apa kita panggil, ya, di Kairo saja. Tapi kalau kita turun ke bawah dengan flight, kita ambil kapal terbang Egypt Air, ya, local flight, domestic flight, terbang terus ke Aswan. Ya, kita naik kapal, duduk dalam kapal 3 hari 3 malam. Ya, jadi puas hati lah. Ya, puas hati lah tuan-tuan. Ya, 3 hari 3 malam. Ya, kadang-kadang 4 hari 4 malam duduk dalam tu. Maka kita menelusuri Sungai Nil, singgah di kampung-kampung. Ya, termasuklah tempat di mana apa ni Ramses yang kedua, bapa angkat Nabi Musa, dia buat tempel yang paling besar dalam dunia tuan-tuan. Ada 2 tempel. Satu tempel Luxor tu yang duduk di bandar, satu lagi ialah tempel yang lebih besar, ya, tempel Firaun di kawasan pedalaman sikit tuan-tuan. Itu antara yang paling besar. Ya, kemudian kita turun ke bawah tengok Abu Simbel pula, ya. Itu yang apa ni Firaun duduk, ya, dan banyak tempat lain, ya, di Mesir ni, sehingga ada yang berkata kalau kita pergi ke Mesir daripada utara ke selatan, sebenarnya all the seven wonders are there. Ya, semua seven wonders tu berada di Mesir tuan-tuan. Ya, dengan tempel yang paling besar, ya. Kemudian tempat dibuat obelisk. Obelisk tu ialah batu, ya. Kalau tuan-tuan tengok pergi ke Istanbul, di Sultan Ahmad Square ada tiang besar putih, ya, yang apa runcing di atas dia, ya. Seperti mana juga di mana kita kata, ya, di Paris, ya. Di Paris pun kalau kita pergi di tengah-tengah bandar Paris tu, di satu kawasan dataran, itu ada sebab dikatakan Napoleon Bonaparte ketika menguasai Mesir, beliau telah curi salah satu, ya. Dia dia apa kita panggil, dia tebang je, ya, daripada temple dan diangkut, ya, bawa balik ke Paris, ya, untuk dihadiahkan kepada isterinya, dia katakan macam tu. Jadi maknanya itu pun sama, di Paris pun Mesir punya, di Istanbul pun Mesir punya. Di banyak tempat, beberapa tempat di Mesir memang, ya, semua itu adalah obelisk. Obelisk tu diambil daripada Aswan.
Ya, dia ambil daripada Aswan, ya. Dia ada dia punya kawasan Bukit Batu dia. Ya, maknanya bukan apa ni di simen buat tak, ya, tapi dipotong ya daripada Bukit Batu. Ya, dan kadang-kadang bila dekat-dekat nak siap, dia crack di tengah. Crack tak boleh pakai lah tuan-tuan. Ya, sebab tu ada tempat di Aswan yang kita panggil the unfinished obelisk. Ya, the unfinished obelisk. Maknanya obelisk tu sudah dipotong, dah hampir-hampir siap, tiba-tiba ada crack di tengah-tengah. So tak boleh buat apalah. Kalau dia elok, maka dia dibawa ya oleh apa kita panggil oleh pegawai-pegawai apa ni Firaun dan dibawa sampai ke Luxor, didirikan dia. Ya, dia jadi macam monumen lah, besar lah tuan-tuan. Ya, tu ada di Mesir. Kalau tuan-tuan pergi ke tempel-tempel besar di Luxor, ya. Kemudian di mana lagi kita kata ya di Aswan dan sebagainya kita boleh nampak ya. Jadi macam di apa kita panggil di Washington DC pun ada ya. Tapi itu bukan ya, yang itu bukan dikatakan bukan datang daripada Mesir ya. Tapi dia menyerupai lah ya, mungkin model itu diambil ya, seperti mana yang ada di Paris dan ada di Istanbul dan beberapa tempat lain di dunia tuan-tuan. Dan obelisk ya, kalau dia dipanggil obelisk, semuanya itu berasal daripada Mesir, daripada satu tempat di Aswan tuan-tuan ya. Kita ziarah lah. Biasa di Aswan tu kita pergi tempat tu kita boleh ziarah, kita boleh tengok ya, dia punya apa, dia punya tempat di mana obelisk tu dihasilkan. Ya, dia bukan dibina ya, tetapi dia dipotong saja daripada Bukit Batu. Ya. Okey tuan-tuan, itu kalau Ustaz boleh share dengan tuan-tuan ya. Jadi harta fai tidak fai'un ataupun apa ni al-fai'u ya, tidak dibahagi-bahagikan. Ya, kerana apa tuan-tuan? Kerana ia tidak datang daripada peperangan, ya. Ia hanya satu bentuk apa ni apa kita panggil harta yang diperolehi kerana ya musuh telah menyerah diri. Ya, mereka dihalau keluar dan harta mereka ditinggalkan. Ya, so tak perlulah dibahagi-bahagikan ya, tetapi seperti mana biasalah ya. Nabi apa? Nabi dapat ya. Jadi bila Nabi dapat ya, maka Nabi akan beri kepada siapa tuan-tuan ya. Jadi wali Rasul, wali zil qurba, kepada keluarga terdekat Nabi. Ini isteri-isteri Nabi sebab Nabi tak ada pendapatan lain. Nabi full time jadi Nabi dan Rasul. Ya, jadi perolehan pendapatan Nabi itu datang daripada peperangan. Sama ada peperangan secara confrontational ya, betul-betul perang ya, maknanya face to face punya peperangan, ada sword fighting ya, ada apa kita panggil ya, ada macam-macam ya. Dia punya bentuk peperangan yang itu hasilnya dipanggil ghanimah. Tapi kalau terkepung, mereka tak berlawan tak apa, mereka menyerah diri, maka itu dipanggil sebagai fai'un. Walaupun Nabi ambil ya, wa falillahi walir rasul, bagi Allah dan Rasul, walizil qurba ya, dan dibagi kepada keluarga terdekat Nabi, mana isteri-isteri Nabi lah, anak-anak Nabi, wal yatama, dan orang-orang miskin, wal masakin ya. Yatama ni anak-anak yatim, sorry ya, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan mereka yang duduk dalam perjalanan, sama ada berdakwah contoh ya, ada pasukan dakwah ya, kadang kita jumpa ya, pernah ada pengalaman ya, apa ni ustaz bawa jamaah pergi Jepun, kita masuk melalui Tokyo sampai di apa kita panggil ya, sampai di Tokyo kita bertemu dengan beberapa orang ya, apa ni daripada jamaah tabligh. Ya, kita borak-bual dengan dia, dia kata dia nak dakwah nak keluar 4 bulan di Jepun ya. Kita tanya, memang mahir bahasa Jepun ke? Dia kata sikit-sikit bolehlah. Ya, tapi tak mahir pun ya. English pun bolehlah dia kata. Ya, jadi orang Jepun masalahnya tak boleh bahasa Inggeris pula. Ya, kecuali yang educated belajar di US, di UK itu lainlah kan. Ya, jadi apa ni mereka layak tak ya, kalau mereka keputusan bekalan, kita boleh bagi ya, kita boleh bagi duit fai'un kepada mereka. Ya, kalau macam sekarang kita boleh bagi zakat lah. Ya, mereka layak untuk menerima. Ya, wal yatama wal masakin, orang-orang miskin yang pendapatan mereka ya hanya 50% daripada keperluan harian. Ya, contoh satu hari dia perlukan RM100 ya, tapi dia bekerja banting tulang, dia hanya dapat RM50 saja, maksimum RM50, tak boleh lebih pada tu. Jadi keperluan hariannya tidak mencukupi ya, hanya memenuhi 50%. Jadi mereka masuk kategori miskin ya, terutamanya ya miskin bandar kita kata. Bukan mereka tak ada kerja, ada kereta ya, ada kerja, ada motosikal, ada rumah kadang-kadang ya, tetapi pendapatan harian tu tidak tidak apa kita panggil memenuhi ya, lebih kurang 50% saja daripada keperluan harian dia. Ya, lebih pada tu dia mengharap bantuanlah ya. Kemudian itu wabnis sabil. Termasuklah ya yang kita panggil sebagai
apa ni, mereka yang belajar, ya, buat sambung belajar di Mesir, ya, sambung belajar di apa ni, negara Arab lah, ya, di Morocco mungkin, di Jordan dan sebagainya, mereka tak ada scholarship atau scholarship tak cukup. Kadang-kadang mereka hanya dapat duit zakat daripada kerajaan negeri, ya, daripada JAIS, daripada Jawi dan sebagainya, tak cukup. Ya, maka kita ada kewangan yang baik, ya, kita bantulah. Ya, kita bantu mereka, ya. Wabni sabil memang layak untuk mendapat apa kita panggil, mendapat habuan, ya, daripada harta fai'un. Ya, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta tadi tidak hanya beredar, ya, la yakunu la kaila yakunu dulatan, tidak beredar, ya, tidak apa kita panggil, dibahagi-bahagikan bainal aghniya'i minkum, ya, sesama orang-orang kaya di kalangan kamu. Jadi bukan orang kaya saja yang dapat duit, sebahagian daripada orang kaya tu hanya, ya, kita kata 2.5% dikeluarkan, ya, untuk diagih-agihkan kepada orang yang memerlukan, tuan-tuan. Ya, itu ceritanya. Suratul Hasyr ayat 7, ini sebagai bukti bahawasanya harta fai'un tidak dibagi kepada para tentera, ya, tapi dibagi kepada ahli keluarga Nabi, orang anak-anak yatim, ya, kemudian orang miskin, ya, ibnu sabil, ya, supaya distribution of wealth itu, ya, dibuat secara lebih menyeluruh, ya, lebih komprehensif. Dengan itu harta tersebut diberikan kepada orang-orang muhajirin yang dihalau daripada kampung. Muhajirin dapat, ya, sebab mereka dihalau daripada kampung halaman dan meninggalkan harta benda mereka. Ya, macam Nabi lah. Ya, rumah Nabi tak boleh bawa, ya. Barang-barang yang ada di rumah Khadijah tak boleh nak dibawa. Begitu juga Abu Bakar, seorang peniaga juga, ya, masa di Madinah, masa di Mekah. Ya, Umar bin Al-Khattab, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, Sa'id bin Zaid, mereka semua ni adalah orang berada. Ada harta, tuan-tuan, ya. Tetapi macam tadilah, bila hijrah, syarat nak hijrah tak boleh bawa harta. Sebab tu mereka terpaksa meninggalkan harta mereka, ya. Dan Allah balas balik dengan harta, ya, yang dirampas ataupun diperolehi melalui peperangan, ya. Jadi itu dia punya cerita dia, tuan-tuan. Jadi orang-orang Muhajirin daripada Mekah terutamanya dihalau, ya, daripada kampung mereka dan, ya, ditinggalkan harta benda mereka. Selepas itu mereka menyerahkan harta tersebut kepada saudara-saudara mereka di kalangan Ansar sebagai balasan kepada apa yang telah diambil daripada orang-orang Ansar ketika mereka berhijrah, ya. Jadi apa ni, ini sikap mereka lah, ya. Bila mereka dah ada harta, mereka serah pula. Mereka bagi kepada saudara-saudara Ansar sebab saudara-saudara Ansar ini dulu telah menolong mereka, tuan-tuan. Ya, dia tolong, ya, dia tolong apa? Dia tolong untuk apa ni, memberikan bantuan, ya, kehidupan. Macam Abdul Rahman dipersaudarakan dengan apa kita panggil, ya, Sa'ad bin apa, ya, dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ya, Sa'ad bin Ar-Rabi' orang kaya, ya. Jadi Nabi persaudarakan orang kaya meniaga dengan Abdul Rahman yang juga seorang peniaga tapi dah jadi miskin. Sebab bila hijrah tak boleh bawa harta. Ya, Sa'ad bin Ar-Rabi' nak bagi separuh harta daripada Abdul Rahman. Abdul Rahman tak terima. Abdul Rahman minta supaya diberikan sedikit pinjaman duit, ya, kemudian tunjukkan pasar di mana dia nak mula meniaga dan kemudian dia akan pulangkan balik, ya, dia punya apa? Dia punya pinjaman tadi. Macam itulah, tuan-tuan. Ya, macam kita kata mikrokredit yang diberikan oleh pihak JAIS sebagai kepada asnaf. Ya, mereka ada kemahiran memasak. Ya, jadi bila pusat zakat tengok dia ada potensi, ya, maka diberikan peruntukan termasuklah untuk membeli apa? Food truck, ya, beli food truck, beli peralatan masak dan sebagainya. Jadi mereka boleh berniaga, ya. Mana bila sampai satu tahap mereka pula mengeluarkan zakat, tuan-tuan. Ya, jadi itulah ceritanya. Jadi mereka bayar baliklah. Ya, berapa ribu yang mereka pinjam tadi adalah, ya, dia punya congak dia. Ya, tapi nak tunjuk bahawasanya boleh dibenarkan. Ya, jadi orang apa kita panggil, ya, orang apa ni, apa, orang Islam, ya, dia ada apa, ada benda-benda yang apa kita panggil, dia boleh dibantu oleh pusat zakat. Ya, oleh Baitul Mal lah kita kata kalau dulu. Ya, dulu tak ada pusat zakat macam nama kita lah. Ya, tapi itu dari segi nama. Fungsinya hampir sama, tuan-tuan, ya. Boleh, ya. Okey, jadi selepas itu mereka serahkan harta tersebut kepada saudara-saudara mereka di kalangan Ansar. Ya, jadi macam inilah, tuan-tuan. Walaupun asalnya tak dapat, ya, orang-orang Ansar pun tak dapat, tetapi Muhajirin dia dapat. Nabi bagi pada mereka kerana mereka dihalau keluar daripada kampung mereka. Mereka jadi orang-orang miskin sekarang ni. Jadi mereka dapat, ya, habuan. Selepas itu, orang-orang Ansar menyerahkan harta tersebut kepada saudara-saudara mereka di kalangan Ansar pula. Ya, Muhajirin tadi serah pada Ansar. Sebagai balasan pada apa yang telah diambil daripada orang-orang Ansar ketika mereka berhijrah dulu. Jadi bila mereka berhijrah tak ada
tak ada apa kita panggil, tak ada harta. Ya, jadi mereka terpaksa dibantu ya oleh orang-orang Ansar Madinah ya. Kemudian sekarang mereka kena serahkan balik ya. Jadi mereka serahkan harta mereka, keuntungan mereka ya, kerana mereka sudah independen, dah boleh hidup sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengambil sekeping tanah dan hasil tanamannya disimpan untuk makanan keluarganya selama setahun. Jadi Nabi pun dapat ya. Jadi ada yang Nabi ambil, dan kalau pertanian kita tahulah ya, dia boleh generate income ya, dan boleh diberi kepada keluarga, maknanya untuk makan pakai. Macam kita tengok mak tahfiz zaman kita lah ya. Kalau di kampung ustaz ni ada mak tahfiz ya, ada beberapa mak tahfiz yang mereka ini tak ada sumber pendapatan tetap. Ya, jadi kita boleh bantulah ya dari segi projek penternakan ayam contoh. Ya, nak bina reban yang ikut spesifikasi lah, tidak ayam mati tuan-tuan. Ya, kalau cahaya tak cukup, kalau ruang sempit dan sebagainya, mogok dia tuan-tuan. Ya, jadi kita kena engage ya Jabatan Pertanian yang boleh memberikan khidmat nasihat secara percuma. Ya, kemudian mereka ada kolam ikan ya, kita belikan benih dia. Jadi kolam ikan tadi yang menghasilkan ikan untuk dimakan oleh pelajar pondok, pelajar pesantren, ya, pelajar mak tahfiz, dan sebahagian lagi boleh dijual di luar. Ya, sebagai satu bentuk apa kita panggil ya, projek kewangan ya untuk memantapkan ekonomi sesebuah pusat tahfiz. Itulah ya yang biasa berlaku tuan-tuan. Jadi zaman dulu ya, zaman Nabi tak ada mak tahfiz, tak ada, para sahabat-sahabat ya menghafal ya Al-Quran secara begitu saja, mana datang ke masjid ya bertanya dengan Nabi. Dia tak ada tahfiz khusus. Madrasah pun tak ada seperti mana kita faham sekarang. Madrasahnya adalah Masjid Nabawi tuan-tuan. Sebab Nabi mengajar sepanjang masa. Semasa di pasar, semasa di perjalanan menuju ke peperangan, ya pergi haji, pergi umrah, dakwah dan sebagainya. Kemudian ya kita selesai ya daripada Bani Nadir tadi, dah selesai. Ya, jadi kita boleh tengok peperangan Zatul Riqa. Ya, Zatul Riqa ni dinamakan demikian kerana mereka membalut kaki-kaki mereka dengan potongan pakaian ya, disebabkan kecederaan yang dialami kesan daripada banyak berjalan tanpa memakai alas kaki. Ya, maknanya bila orang dulu tak sebagainya berkaki ayam je lah. Ya, mereka ni berkaki ayam saja tuan-tuan. Jadi bila mereka berkaki ayam ya, maknanya kaki itu luka, tercedera. Ya. Jadi mereka menggunakan apa kita panggil ya, membalut kaki-kaki mereka itu dengan perca kain ya ataupun potongan pakaian ya. Ada yang menyebut sebab yang lain. Dalam peperangan ini terdapat kisah ya, Ghauras yang mengambil pedang Nabi dan ingin membunuhnya. Ketika Nabi berehat, Nabi gantungkan pedang. Tiba-tiba datang Ghauras, ya, Ghauras mengambil pedang tu, dia tanya Nabi, siapa yang boleh menyelamatkan engkau daripada pedang ni? Ya, Nabi kata Allah. Bila dia dengar Allah, terjatuh pedang dia. Ya, Nabi ambil pula ya. Nabi tanya benda yang sama pula pada dia. Ya, dan akhirnya kita tahu ya, sebagian riwayat menyebut dia memeluk Islam. Ya, jadi dia nak bunuh Nabi, tetapi akhirnya ya Allah telah menyelamatkan Nabi, dan Allah buat dia beriman kepada agama tauhid. Jadi itu dipanggil Zatul Riqa ya. Jadi Rasulullah mendapati berita bahawa beberapa kabilah daripada negeri Najat, Najat mana utara utara Saudi tuan-tuan ya. Daripada Najat ya, bersiap sedia untuk menyerang Madinah. Mereka ialah Bani Muharib ya, Muharib ya. Muharib ni daripada perkataan perang lah. Ya, daripada perkataan harbun. Ya, jadi orang yang terlibat dalam perang dipanggil muharib. Ya, daripada haraba yurahibu. Ya, haraba yuharibu ya, muharabatan ataupun muharib. Orang yang berperang muharib dipanggil. Dan Bani Sa'labah. Ya, mungkin di tempat dia banyak musang ya. Sa'labah ni dalam bahasa Arab maknanya musang dalam bahasa kita ya. Jadi baginda bersiap sedia untuk menghadapi mereka, keluar bersama 700 orang pejuang. Rasulullah melantik Osman bin Affan pula sebagai pengganti. Jadi Nabi biasanya melantik orang-orang yang berbeza, bukan orang yang sama tuan-tuan ya. Tentera muslimin meneruskan kemarahan sehingga sampai di perkampungan musuh. Ya, sampai di perkampungan musuh tetapi tidak mendapati, tak jumpa sesiapa pun kecuali perempuan. Lalu menangkap mereka.
kaum lelaki mendapat berita mengenai apa yang berlaku, mereka merasa takut, lalu mereka melarikan diri ke puncak-puncak bukit. Ya, sebab Najat ni kawasan apa kita panggil kawasan hilly. Ya, dia mountainous. Dia berbukit-bukit tuan-tuan, ya. Jadi mereka duduk atas terutamanya untuk menyelamatkan diri daripada serangan musuh, ya. Jadi apa ni, kedua-dua pasukan tentera mengambil sikap berwaspada apabila masuk waktu asar, Nabi, ya, Nabi bimbang serangan dilakukan ketika muslimin sedang mengerjakan solat, lalu baginda mengadakan solat khauf. Ini bermula, ya, solatul khauf. Mana solat yang dilaksanakan solat fardu ketika bimbang musuh akan menyerang. Ya, lalu mereka bersurai kerana takutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang apa ni musuh, ya, bila mereka tengok orang Islam sembahyang, mereka nak serang, tetapi Allah telah mencampakkan perasaan takut ke dalam hati mereka. Ya, lalu mereka bersurai akhirnya. Al-Imam Al-Bukhari lebih cenderung untuk mengatakan, ya, peperangan ini berlaku pada tahun 7 Hijrah. Ya, jadi bukan bukan apa kita panggil, ya, bukan lebih awal lah, ya, dia kata tahun 7 Hijrah. Walaupun begitu, para ahli sirah bersepakat mengatakan sebaliknya. Jadi ni ada ijtihad lah tuan-tuan. Sebab dulu tak ada documentation. Ya, tidak dicatatkan. Ya, surat-surat menyurat pun, ya, peringkat awal tak ada tahun lah. Ya, sehinggalah apa ni zaman Saidina Umar, ya. Bila Saidina Umar dilantik menjadi khalifah, maka dia apa? Dia tanya, ya, cadangan para sahabat macam mana nak buat kalender ni. Sebab apa ni, setiap surat yang dihantar mesti ada tarikh. Ya, orang Arab ada tarikh sebab dia ada 12 bulan. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, ya, Rejab, Sya'ban, kemudian apa, Rejab, Sya'ban, Ramadan dan juga Syawal. 10 bulan. Masuk 11 dan 12 Zulkaidah, Zulhijjah. Ya, jadi tuan-tuan tahulah peperangan biasa berlaku pada bulan Syawal, ya. Peperangan berlaku dalam bulan bulan raya lah tuan-tuan. Ya, macam perang Uhud berlaku bulan Syawal. Perang Khandaq juga berlaku bulan Syawal, ya. Dan dia punya persediaan dalam bulan Ramadan. Contoh persediaan untuk apa ni menggunakan parit sebagai strategi peperangan itu, ya, apa ni, parit tu digali, ya, pada bulan Ramadan dalam keadaan mereka berlapar, dalam keadaan mereka letih, dalam keadaan mereka berada pada musim sejuk, ya. Sebab menggali parit, ya, pada zaman tersebut berlaku bulan Ramadan dan bulan Ramadan jatuh pada musim sejuk, maknanya hujung ataupun awal tahun. Ya, sebab tu bila kita pergi Mekah Madinah, ya, pada hujung tahun bulan 12 ataupun awal tahun bulan 1 sampailah ke pertengahan tu ada apa? Ada cuaca yang sangat sejuk, ya. Pagi dia boleh mencecah sampai 8 darjah Celsius, 6 darjah Celsius tuan-tuan. Aircon kita pun, ya, tuan-tuan tengok 16 darjah. Ini tolak 10 jadi 6 darjah sejuk tuan-tuan. Ya, kalau baju nipis kita pakai nak pergi solat tak mampu. Tak boleh pakai baju nipis, baju lengan pendek tak boleh tuan-tuan. Kena pakai apa kita panggil, kena pakai sweater atau kena pakai jaket, ya, baru selesa kita. Okey, ya. Jadi baginda melantik Osman pula. Tadi, ya, kita tengok Nabi melantik siapa? Ya, Nabi melantik Abdullah bin Umi Maktum yang buta tadi. Sekarang Osman pula, ya. Tentera muslimin meneruskan kemarahan sehingga sampai di perkampungan musuh. Ya, tapi tak jumpa siapa pun kecuali orang perempuan lalu tangkap. Ya, kaum lelaki mendapat berita mengenai apa yang berlaku, mereka pun lari ke bukit. Itu dah cerita tadi dah. Ya, cuma pendapat Imam Bukhari yang mengatakan bahawasanya, ya, peperangan berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah, walaupun begitu para ahli sirah bersepakat mengatakan sebaliknya. Jadi maknanya walaupun Al-Bukhari ini dipanggil Amirul Mukminin fil hadis, ya, menghasilkan kitab yang paling sahih, ya, setelah daripada Al-Quran, ya, bawah sikit ialah kitab Sahih Al-Bukhari. Memang terkenal lah Imam Bukhari ni di mana-mana saja. Ya, meninggal pada usia 62 tahun tapi dia punya apa kita panggil perjuangannya cukup banyaklah. Ya, sumbangan dia terutamanya kitab, ya, apa ni Sahih Bukhari, ya, kemudian kitab apa lagi kita kata Tarikh Al-Kabir, ya, dan beberapa kitab lain, Al-Adabul Mufrad, ya. Kalau dalam Sahih Bukhari semua sahih, ya. Dia punya sanadnya, ya, melainkan hadis-hadis muallaq, ya, dan juga yang digunakan pakai sebagai tajuk kitab tu. Ya, tajuk kitab itu hadis muallaq yang kadang-kadang tidak sampai ke tahap sahih. Ya, sebab bagi Imam Bukhari hadis terbagi dua saja, ya. Tiga lah. Ya, kalau hadis itu sahih boleh pakai. Tapi kalau hadis itu dhaif, ya, tak boleh pakai tuan-tuan. Ya, jadi dhaif bagi Bukhari itu tinggi, bukan dhaif seperti mana imam-imam lain. Ya, sebab kalau Imam At-Tirmizi dia ada sahih, dia ada dhaif, tengah-tengah ada apa, ya, kita panggil ada hasan.
dalam apa ni congakan ataupun pendekatan Imam Syafi'i tak ada. Ya, kalau hadis tu tidak sahih dia tak jatuh hasan, dia terus dhaif. Maknanya level dia tinggi tuan-tuan. Kalau ulama-ulama lain ya, kalau hadis itu hasan masih boleh terima sebagai hukum sebab hadis tu sabit. Ya, tapi sedikit berbeza dengan Al-Imam Al-Bukhari sebab Imam Bukhari lagi ketat dalam menilai sesuatu hadis. Ya, kemudian kita tengok peperangan Badar yang terakhir. Jadi makna peperangan Badar ni berlaku dua tuan-tuan. Ya, ada Badar yang pertama, Badar Al-Ula, kemudian ada Badar As-Saniyah. Ya, kita baca habis kan. Apabila anak bulan Sya'ban muncul, ya, maka tibalah saat yang dijanjikan oleh Abu Sufyan. Maknanya mereka nak bertemu lagi. Sebab peperangan Badar yang pertama, ya, orang Islam menang, orang kafir Quraisy kalah. 70 orang mati ya, dibunuh oleh orang Islam. Termasuklah Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya. Dua, dia telah berkata kepada tentera Islam, ya, setelah selesai peperangan Uhud, ketika Nabi dan para sahabat mencari perlindungan di Bukit Uhud. Ya, dia kata, ya, apa ni, kita akan berjumpa lagi di Badar pada tahun hadapan. Maka Rasulullah menyatakan, ya, menyahut cabaran tersebut. Sebab bila orang jual, kita beli, tuan-tuan. Ya, di Badar terdapat, ya, di Badar terdapat pasar yang beroperasi pada bulan Syakban pada setiap tahun. Perniagaan dijalankan di situ sebagai apa ni, selama 8 hari. Apabila perniagaan selesai dijalankan dan orang-orang Quraisy pula menghadapi musim kemarau, maka Abu Sufyan tidak dapat menunaikan janji. Kebetulan musim kemarau. Dia merancang supaya muslimin tidak keluar ke Badar. Dengan itu dia tidak dituduh sebagai pemungkir janji. Kalau orang Islam tak keluar baguslah. Ya, dia boleh salahkan orang Islam nanti. Ya, dia mengupah, ya, apa ni, Nuaim bin Mas'ud supaya pergi ke Madinah dan menakut-nakutkan muslimin. Ya, disebabkan, ya, apa ni, Abu Sufyan berjaya mengumpulkan bilangan tentera yang ramai. Maka Nuaim, ya, masuk ke apa kita panggil, ya, masuk ke Madinah dan berkata, ya, sebagaimana yang disebut oleh Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Jadi tuan-tuan kena apa? Kena gariskan, ya, nama tadi tuan-tuan, ya, namanya ialah Nuaim, ya. Itu kita gariskan sekarang. Namanya adalah Nuaim, ya. Jadi Nuaim ni diarah oleh Abu Sufyan untuk buat propaganda lah, ya, Nuaim bin Mas'ud, ya. Tapi kita tengok apa yang jadi tuan-tuan. Apabila dia sebut, ya, sesungguhnya umat manusia di kalangan Quraisy ni dan sekutu dia telah berkumpul untuk menghadapi kamu, maka takutlah kepada mereka. Ya, tapi yang terhasil apa tuan-tuan? Fazadahum imana. Ya, yang menambah, ya, yang bertambah pada orang-orang beriman tidak lain tidak bukan ialah iman mereka tuan-tuan. Ya, wa qalu, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, ya, sebagai apa? Sebagai apa ni? Ni'mal wakil, ya, sebagai pelindung. Ya, sebagai pelindung yang terbaik. Ya, jadi Allah lah, ya, yang melindungi umat manusia. Rasulullah tidak menghiraukan ugutan tersebut kerana tawakal kepada Allah, malah baginda keluar bersama 1,500 orang tentera. Ya, di kalangan para sahabat, Abdullah bin Ubay dilantik sebagai pengganti. Ini anak Abdullah bin Ubay, ketua munafik Khazraj. Anak dia pun nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay. Ya, kalau bapaknya Abdullah bin Ubay, ketua munafik Khazraj. Ini anak dia beriman sebagai pengganti di Madinah. Baginda meneruskan kemarahan sehingga sampai di Badar, tidak mendapati seorang pun di situ. Kerana Abu Sufyan mengarahkan orang-orang Quraisy supaya jangan keluar. Ya, dengan niat akan pulang semula ke Mekah selepas semalam atau 2 malam berjalan. Ini dilakukan dengan sangkaan ugutan yang dilakukan oleh Nuaim akan mendatangkan kesan. Dia mengharap Nuaim tu dah buat propaganda, ya, dan orang Islam macam lemah semangatlah, ya. Jadi apa ni, ini bermakna orang-orang apa ni, orang yang memungkiri janji adalah orang-orang muslimin. Mereka nak buat trik macam tu. Ya, kita dah keluar dah, ya, tapi orang muslimin, orang Islam yang tak datang. Ya, jadi maknanya merekalah yang apa, yang lemah, ya, merekalah yang lemah semangat sepatutnya. Ya. Jadi kita kata panggil apa, tentera musyrikin berjalan sehingga sampai di Majannah. Ya, Majannah ni adalah kawasan pasar, salah satu, ya, kawasan pasar, ya. Yang dikenal ramai terletak di kawasan Az-Zahran. Kemudian dia berkata kepada kaumnya, tahun ini adalah tahun kemarau. Tahun yang baik untuk kita adalah tahun menghijau, ya, pulanglah. Mana tak perlu nak berperang. Muslimin menunggu di Badar dan tidak ada orang lain yang berniaga bersama-sama mereka, ya. Tak ada siapa. Allah berfirman, ya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashhum su'un wattaba'u ridwanallah
wallahu dzu fadlin azim. Ya, jadi ayat ni surah Ali Imran ya, ayat yang ke berapa? 174. Ya, fanqalabu mereka pulang ya dengan mendapat nikmat daripada Allah sebab tak perang. Dapat nikmat daripada Allah sebab selamat daripada perang. Wa fadlin dan anugerah ya, lam yamsashum suun. Ya, tidak ada benda mudarat yang menimpa mereka. Wa taba'u ridwanallah, maka ikutlah ya keredaan Allah, jalan ya yang diredai oleh Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah itu ya yang memiliki apa ni fadlin ya kurniaan yang azim, yang besar. Apabila Safwan bin Umayyah mendengar apa yang berlaku, dia berkata kepada Abu Sufyan, aku telah melarang kamu daripada berjanji dengan Muhammad. Safwan bin Umayyah adalah anak Umayyah bin Khalaf. Nanti masuk Islam juga. Abu Sufyan pun masuk Islam. Safwan bin Umayyah pun masuk Islam, tuan-tuan. Ya. Sekarang mereka telah berani berkata sesuatu terhadap kita. Mereka mendapati kita telah memungkiri janji dengan mereka. Sebab orang Arab ni dia kalau dah berjanji dia mesti tunaikan. Ya. Peristiwa lain yang berlaku tuan-tuan ya pada tahun yang keempat ni. Pada tahun yang keempat ini Al-Hasan bin Ali dilahirkan. Ya, jadi tahun yang keempat Al-Hasan dilahirkan. Ya, walaupun apa kita panggil ya, Fatimah dengan Ali dah berkahwin selepas perang Badar. Ya, tapi mereka dapat anak nanti pada tahun yang keempat nanti ya, pada tahun yang keempat lah ya. Jadi ke kenabian, tahun yang keempat kenabian ya, selepas dapat wahyu. Ya, selepas dapat wahyu di Gua Hira ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai habis ila akhiril ayah ya atau ila akhiris surah. Kemudian ya, berdakwah sampailah ya kita kata berlaku perang Badar. Ya, jadi berlaku perang Badar, kemudian Nabi kahwinkan Fatimah dengan Ali, kemudian masuk pula perang Uhud ya, dan beberapa perangan lain tahun yang ketiga, ya masuk tahun yang keempat, ya maka Al-Hasan bin Ali dilahirkan. Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah meninggal pada tahun yang sama. Ya, beliau adalah isteri kepada siapa tuan-tuan ya? Beliau adalah isteri kepada Abdullah bin Jahash, sepupu Nabi ya. Dan akhirnya habis iddah Zainab binti Khuzaimah, Nabi ambil dia sebagai isteri. Abu Salamah juga meninggal dunia, suami kepada Ummu Salamah ya. Beliau adalah sepupu dan saudara susuan Rasulullah. Ya, jadi dikatakan dia juga menyusu ya, sebahagian sebut daripada Suwaibah al-Aslamiyah. Maknanya hamba kepada siapa tadi ya, kepada ya, Abu Lahab ya, ataupun juga menyusu dengan Halimah As-Sa'diyah. Wallahu a'lam. Dua pendapat tu ada ya. Merupakan orang pertama yang berhijrah ke Madinah. Abu Salamah yang pertama. Pada tahun tersebut Rasulullah mengahwini Ummu Salamah, yakni Hindun, isteri Abu Salamah selepas kematian Abu Salamah. Jadi ada banyak lagi peristiwa-peristiwa besar ya, cuma secara mudah kita kata tahun yang keempat ni ya adalah tahun, ada kita panggil tahun yang istimewa lah ya, tahun istimewa kerana ya orang Islam mendapat habuan ya daripada keluarnya ya orang-orang Bani Nadir daripada kebun mereka, boleh dimanfaatkan kebun mereka, tanah mereka, walaupun rumah telah dihancurkan ya. Senjata-senjata boleh digunakan pakai, sebab senjata tidak boleh digunakan ataupun tidak boleh dibawa untuk mereka keluar sebab bimbang takut mereka mengkhianati pula ya, mereka serang orang Islam pula ya. Itu ceritanya. So selesailah tuan-tuan ya untuk untuk sesi kali ini. Kalau ada soalan ya silakan, kalau tidak Ustaz tengok di WhatsApp sekejap mana tahu ada soalan. Tak ada tuan-tuan ya. Jadi kalau tak ada, sekadar itulah yang boleh Ustaz kongsi, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.